Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqi wa istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan agama. Maksudnya macam mana kita belajar agama ni dan macam mana kita berhujah kalau kita jumpa dalil, macam kita faham dalil berkenaan. Mana kita kata ini adalah di antara ilmu yang penting, asas, mana dikarang oleh buku ni oleh pengarang dia, Abdul Rahman As-Swayyan. Dia karang buku ni kerana dia kata melihat bahawa percanggahan yang berlaku pada masyarakat sebenarnya berpunca daripada dia actually ada dua. Satu bahagian dia salah cedok maklumat, yang kedua dia salah dalam pemahaman maklumat. Mana dia dua aspek. Mana kalau dia kata dia salah ambil dia orang pun masalah juga. Mana selain Allah dan Rasulnya ada tempat lain untuk cedok ilmu agama. Ada masalah macam meditasi ke ataupun apa suara hati ke dan sebagainya. Maka benda-benda ini akan membawa kepada kesilapan dan kesalahan. Begitu juga kalau dia tahu dah nak cedok ilmu ni daripada agama Allah Ta'ala ni melalui Quran dan Sunnah, tetapi salah faham pun masalah juga. Dia memang akan dia either one sebenarnya. Yang orang kata berdegil ke dan sebagainya. Itu sebab kenapa dia mula dahulu kita belajar, dia cuba bawa dalam pendahuluan tu dia letakkan berkenaan dengan sifat-sifat ataupun cara-cara pemikiran jahiliah. Pasal Al-Quran datang untuk pandu manusia, dan dia datang dalam kisah-kisah yang datang, dia betulkan cara pemikiran manusia. Dia tunjukkan yang salah, dia tunjukkan yang betul. Pasal yang salah tadi actually macam sifat seperti mengabaikan panca indera. Maksud dia ada pendengaran, ada penglihatan, ada akal, tak nak guna. Mana tahu tak tahu, tapi tak nak belajar. Dan benda tadi akan membawa orang berkenaan kepada kesilapan dan kesalahan. Bahkan kita bincang dulu, dia kata ahli neraka punya kesalahan pertama itulah dia. Dia ada mata tak nak lihat, ada telinga tak nak dengar, ada akal tak nak fikir. Jangan kita kata tak nak tahu, just ignore. Masalah. Lepas tu bila kita kata benda tu akan bawa pada khurafat dan dongeng. Maksudnya orang tu lepas dia tak boleh berfikir, tak gunakan akal, penglihatan, maka dia akan berpegang pada khurafat dengan secara terpaksa dan dongeng. So dia punya jawapan untuk masalah hidup dia semua khurafat dan dongeng. Dia tak belajar berkenaan dengan takdir, tak belajar berkenaan masalah akhirat, tak belajar berkenaan masalah pahala dan dosa, tak belajar berkenaan matlamat hidup. So jadi dia akan terpaksa pegang apa? Dongeng. Tu yang keluar berkenaan dengan macam kita dalam Buddhism. Dia ada apa? Karma. Kemudian dia ada apa nama? Reincarnation. Bila orang tu lahir, tengok anjing tu, anjing ni mungkin dahulunya manusia yang jahat. Dia macam tu. Dia punya idea nak penjelasan kan. Roh datang mana tak tahu. Jadi dia keep on going dengan pemikiran tadi. So khurafat dan dongeng akan mula muncul dan timbul. Kepada semua dunia ni. Dan di samping itu juga orang tu akan panggil apa, kalau dia tak berpegang khurafat dan dongeng, dengan tak pakai panca indera dia, tak nak belajar dan sebagainya, dia mungkin akan berpegang terlampau pada alam material. Maksud dia tak ada nampak, tak ada lihat, tak ada dengar, tak nak percaya. Macam roh, kita tahu roh, nak akal kita ajar kita ni ada Tuhan, akal kita ajar, mana kita belajar memerhatikan naluri atau insting kita yang asal akan ajar kita Allah Ta'ala tu ada, dia maha berkuasa, maha berkehendak dan sebagainya. Semua sifat dia diterangkan. Tapi namun begitu kadang-kadang ada manusia dia kata tak nak melepasi alam material. So problem juga. Dan kadang-kadang ada separuh tu pula yang macam kejahilan nombor 4, kita kata orang tersebut akan berpegang dengan khurafat dan dongeng. Bukan, dia akan taklid buta. Dah tak nak belajar, taklid buta lah. Dia kata orang tu kata. So taklid je, ikut je. Sedangkan kita kata Allah Ta'ala beri kemampuan dan juga keupayaan untuk kita belajar, tapi kita nak belajar, taklid, ikut je, pun salah, masalah juga. Lepas tu kadang manusia tu dia akan datang dalam sifat yang pengguna jahiliah tu, dia akan kita terangnya tu,
Nah, dia akan apa? Dia akan apa, ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Mana apa nafsu dia kata, itu yang didahulukan. Kemudian kalau tak macam tu, dia akan apa? Dia akan ikut sangkaan-sangkaan, doubt. Bukannya ilmu yang nyata, tapi benda tu berdasar sangkaan. Ada orang kata. So itu perkara jahiliah yang kita kata sifat jahiliah yang tak boleh ada dalam diri kita. Maksud dia secara tak langsung, di opposite kita kena belajar. Tak boleh bergantung pada khurafat dan dongeng. Tak boleh ikut sangkaan-sangkaan. Kena pastikan benda berkenaan betul ke tidak. So dengan sebab itu kita belajar, kita dah masuk dalam usul berkenaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam belajar dan menerima ilmu. Kita kata mereka ni pertama sekali mereka ada sifat itu mengagungkan nas. Bila dengar saja qala Allah qala Rasulullah, mereka akan sami'na wa ata'na. Itu sifat pertama. Kalau kata mereka tak ada sifat berkenaan, dia masalah, kita nak ajar macam mana? Manusia ni yang tak boleh terima, buka hati dia untuk terima bulat-bulat apa yang arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita kata benda tu akan berkesan. Dia akan bermasalah. So kita boleh ajar apa benda pun. Setiap kali datang nas agama, dia akan persoalkan. Setiap kali datang arahan, kena pula logik dia berlainan. Datang pula syubhat daripada orang-orang bukan Islam, kata sebaliknya, dia pun mula pening kepala. Tu dia kata macam mana ni? Dia macam tu. Jadi itu sebab kenapa kita kata secara asasnya seorang mukmin tu, dia kena diletakkan awal-awal sekali Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia kena ada sifat sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Saya dengar, saya taat. Itu benda pertama. Kalau benda ni tak ada, dia tak boleh belajar. Dia akan ada masalah. Okay? Dan kita bincangkan itu usul kedua adalah berkenaan dengan sifat mereka yang kedua adalah mereka ni memastikan kesahihan sunnah bila mereka laksanakan. Pasal dia beza di sini. Bila kita kata mengagungkan nas, betul. Quran tak ada siapa bahaskan. Kita kata semua orang percaya Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi sunnah Nabi SAW yang merupakan sumber kedua selepas Al-Quran, di sini ada masalah. Sebab apa? Sebab ada orang yang akan tolak, tak terima dan sebagainya. Okay. Dan kemudian itu satu poin lah. Tapi dalam masa yang sama, dalam nas sunnah tadi, ada yang bila oleh kerana jarak kita dengan Rasulullah SAW, jarak dia jauh, 1400 tahun. Kalau manusia biasa pun akan ada pembohongan ke atas orang-orang berkenaan. Macam kita cerita hantuah, ataupun macam itu kita bagi contoh macam apa, Datuk Dr. Harundin kan, mana dia jarak kita dengan dia masih hidup lagi, tapi orang dah buat reka cerita, kata dia alihkan jin yang pakai bas. Semua orang percaya benda ni. Dia sendiri kata tak ada, orang lain kata ada. Kita percaya siapa? Kalau dia kata dia meninggal sebelum beritahu benda berkenaan, tak keluar, tak sewa dalam YouTube, dia tak ceritakan balik bahawa benda dia tak pernah buat. Dia kata tak pernah saya buat kerja ni. Dia kata tak pernah buat kerja berkenaan pindah jin pakai bas. Tak pernah dia kata buat kerja yang tu. Dia kata kita pergi tempat berkenaan, kita baca ayat-ayat tertentu, ayat Quran dan sebagainya, untuk memulihkan tempat berkenaan. Bukan kita akan bincangkan jin. Dia cakap macam tu. Tapi perasan tak orang Malaysia daripada tahun 90-an, awal 90-an sampai baru-baru ni, sebelum keluar YouTube ni kan, semua percaya bahawa apa? Dia telah pindahkan jin pakai bas. Lepas tu ada pula sebut dekat UKM, ada kata USM, ada kata macam-macam. Tak tahulah. Ini kita kata jarak kita dengan Datuk Dr. Harundin ni jarak dekat. Dia tak mengingat pun tipu dah. Bayangkan kalau 50 tahun. Bayangkan kalau 100 tahun. Bayangkan Rasulullah SAW 1400 tahun. Jadi mesti ada pembohongan. Tambah sikit, tolak sikit, bagi sikit, sama aja. So dengan sebab itu kita kata, bila kita dalam tajuk nas, memahasikan kesahihan nas, usul kedua ni munculnya tajuk kenapa para ulama membahaskan tentang hadis-hadis yang sahih atau dhaif. Sebab apa? Sebab baginda, kita tahu baginda sallam ni memang baginda adalah penjelas sunnah. Maka Islam ini adalah yang sahih tanpa yang batil. Yang benar hak tanpa batil. Itu Islam. Semuanya adalah hak, tak ada yang batil, tak ada yang sama-sama. Pasal Nabi kata pada Umar bin Khattab anhu, bila mana dia jumpa suhuf, lembaran-lembaran daripada saudara mara dia yang tinggal di Madinah, dia happy dapat lembaran berkenaan daripada orang Yahudi punya tahu kitab terdahulu. So bila dia happy dengan benda berkenaan, dia jumpa Nabi, dia tengok kan, Nabi marah sampai Nabi kata, adakah kau ragu-ragu terhadap urusan ini wahai Umar? Nabi kata, demi sungguhnya aku telah bawakan kamu urusan ini terang dan nyata, lailuha kanahariha. Mana macam Bukit Baydha yang berkaitan dengan Mekah, atau satu Bukit Baydha. Bukit ni malam ke siang sama je, semua orang kenal. Tak ada siapa akan sesat dari bukit ni. Mana dia jadikan checkpoint untuk sampai ke Mekah, mesti lintas bukit ni. Mana malam dan siang takkan tersesat daripada bukit ni kecuali orang yang binasa. Jadi agama ni takkan tersesat
daripada agama kecuali orang yang binasa. Sebenarnya maksud dia Islam itu nyata dan terang. Mana Allah Ta'ala janji untuk pelihara agama ni, maka dengan sebab itu kita kata sunnah juga dipelihara. Sebab sunnah Nabi SAW adalah penjelasan bagi kitab. Nabi diberikan kitab dan juga hikmah. Hikmah itu adalah penjelasan kitab. Dan Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala nyatakan apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sebenarnya atas kami lah penghimpunan Al-Quran di dada engkau, wahai Muhammad, wa qur'anan, pembacaan dia semula. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan ia pada engkau, fattabi' qur'ana, ikutlah bacaan berkenaan. Thumma inna alaina bayanah, kemudian ke atas kami lah apa penjelasannya. Maksudnya penjelasan Al-Quran daripada Allah Ta'ala sendiri. Simpanlah hati Rasulullah, Allah Ta'ala simpankan. Pembacaan semula Allah Ta'ala yang jaga. Maka dengan sebab itu penjelasan pun sama. Bila penjelasan pun terjaga, dengan sebab itu kita kata munculnya pembahasan tentang tajuk pemastian kesahihan nas, yang mana para ulama bekerja keras untuk memastikan apa yang sampai kepada kita daripada Rasulullah SAW adalah benar. Para ulama bekerja, mentelaah, musafir daripada tempat ke tempat untuk memastikan betul ke tidak. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, dia bermusafir sebulan. Hanya kerana apa? Dengar satu hadis, dia nak cek hadis itu betul ke tidak. Sebulan dia musafir, pergi jumpa kawan-kawan seorang lagi yang telah berhijrah, berpindah daripada Madinah. Tanya orang tu, betul tak kau dengar perkara sekian? Orang kata betul. Dia kata betul, balik. Dia balik terus. Lepas dipastikan benda itu benar, dia terus balik. Itu je, dia datang musafir hanya kerana nak pastikan betul ke tidak benda berkenaan dia dengar daripada Nabi SAW. Lepas dia rasa dia dengar, orang lain dengar juga, dia kawan tu dengar. So dia nak pastikan, dia jumpa kawan tu. Lepas tu kawan tu kata, ya, dia pun balik. Itu semata-mata untuk itu. Kalau kita sambil menyelam, sambil minum air kan, sambil belajar, sambil melancong, gitulah. Dia tak ada. Para sahabat bukan macam tu. So maksud dia kesungguhan mereka. Dan mereka lebih-lebih lagi kita kata macam jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh, kemudian berlakunya fitnah dan sebagainya, maka telah muncul orang kata hadis-hadis palsu yang banyak direka. Sebahagiannya daripada berkenaan dengan tajuk fadilat Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Macam kita masuk Ramadan lah. Ramadan kita masuk kan, datang orang datangkan hadis palsu yang kata apa? Hari pertama dapat sekian, hari kedua dapat sekian, hari ketiga dapat sekian. Di keep ongoing, datangkan berita satu sampai sekali kita macam kan, macam contoh macam orang nak larang kita tinggalkan solat. Hadis Nabi yang Nabi kata al-ahdu bainahum as-salah, perbezaan antara kita dan mereka adalah solat. Barang siapa tinggalkan maka telah kafir. Satu hadis ni dijelaskan oleh para ulama. Maksud dia perbezaan antara kita, perjanjian antara kita dengan orang munafik ni adalah solat. Selama mana solat, maka mereka kekal sebagai muslim. Tinggalkan solat maka dia kafir. Itu yang nak memadai dah. Tapi biasa dengar dosa tinggal solat maghrib seperti berzina dengan bapa, dosa asar robohkan Kaabah, dosa sekian. Tak payah, tak perlu. Kita tak perlukan kepada penipuan ke atas nama Rasulullah untuk mengelokkan agama. Untuk mengelokkan agama. Dengan sebab itu kita kata tajuk berkenaan dengan memastikan kesahihan sunnah ni, dia sampai pada hujung dia berkenaan dengan pendalilan dengan hadis dhaif. Pendalilan dengan hadis dhaif. Kita dah baca itu kan yang awal dia. Jadi hari ni kita akan belajar pasal hadis yang dhaif ni, actually benda hadis yang tidak pasti benar daripada Rasulullah SAW. Para ulama mengklasifikasikan hadis ni sebagai dhaif. Maksud dia tak dipastikan betul ke tidak. Mana kalau anda kata kalau betul ada penipu dalam hadis berkenaan, kita tolak terus. Mungkin kadang-kadang hadis ni dhaif ada sebab. Sebab dia kita kata kerana hadis yang sahih ni ada 5 syarat. Apa-apa bertentangan dengan syarat ni maka dia dhaif. Contoh macam pertama, hadis tu mestilah bercantum sanad. Maksud dia daripada Rasulullah sampai perawi yang terakhir yang tulis pada kita tu mesti sampai bercantum. Contoh macam Imam Bukhari kan, Imam Bukhari dalam 200 lebih umur dia tahun hijrah di antara dia dengan Rasulullah dan 200 tahun tadi, mana dia boleh ni berdiri balik pada siapa sampai atas. Dan setiap orang dalam 200 tahun tadi diketahui semua siapa mereka. Tak ada siapa yang tak diketahui. Secara tak langsung kita kata pemastian itu penting. Tapi bila orang tu contoh putus, mana semua ada tiba-tiba tabi'in, kemudian Rasulullah. Tabi'in contoh Hasan Al-Basri kata qala Rasulullah SAW, atau Sufyan Ats-Tsauri kata qala Rasulullah SAW, dia langkah sahabat, maka dia kira putus. Kalau putus di awal sanad, dia ada nama lah. Orang tu kata mu'allaq lah. Ini kalau ada siapa rajin pergi kelas Ustaz Kabiru Gojek hari Sabtu, dia ada ajar Sciences of Hadith. Dalam ilmu tu dia ajarkan nama-nama hadis. Kalau anda kata hadis tu rosak daripada segi rantai tadi, ada putus hilang orang ke, putus awal ke, putus hujung. Dia ada putus awal lain, putus hujung nama lain, putus 2 orang lain, putus orang lain. Jadi nama-nama tu actually berdasar pada putus sanad tadi.
hilang ke terbalik dan sebagainya. Ni sanad. Kedua, perawi yang meriwayatkan hadis tadi mesti ada dua sifat. Sifat pertama adalah adl. Adl maksud dia saksama. Maksud saksama ni tidak, kalau yang selepas ulama letakkan takrif dia, tidak membuat dosa-dosa besar, tidak berterusan dengan dosa-dosa kecil. Maksudnya dia akan terbuat dosa kecil tapi tidak berterusan, dan tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah. Dia kata Imam Syafi'i, dia punya aspek tu dia lebih kecil ni sikit. Dia kata orang yang kebaikan dia melebihi keburukan dia. Manusia semua ada habit atau ada perangai yang kita agak ni sikit. Tapi orang yang banyak kebaikan, kita nampak dia baik secara zahir dan sebagainya, dan kita tahu dia tak buat benda-benda yang tak elok secara zahir maka benda berkenaan dikira. Dan lebih lagi kalau kata ada orang pula iya kan, saya dah musafir dengan dia, memang dia bagus, orang sebut pula macam tu, dia tak pernah menipu, tak pernah sekian. So benda ni adil. Kedua, dhabit, yang dia adalah syarat kepada apa? Syarat kepada kesahihan hadis tadi, perawi dia mestilah dhabit. Dhabit maksud dia hafalan kuat. Kalau hafalan tak kuat, asyik lupa dan sebagainya, maka boleh menyebabkan hadis jatuh dhaif. Boleh lemah, hadis jatuh lemah. Maksud dia ada kebarangkalian dia lupa, ada kebarangkalian dia tak ingat, ada kebarangkalian dia ingat orang ni tapi orang ni yang cakap. Ada kebarangkalian waktu dia banyak perkara. Mungkin Nabi kata A, dia kata B. Dia mungkin terlupa, mungkin tersilap. So dhabit ni syarat. So kalau dia kata hilang pada perawi tadi salah satu dua syarat tadi, maka habislah dhaif hadis tadi. Okey? Dhabit tu kuat hafalan. Kuat hafalan. Sikoh tu maksud dipercayai. Tetapi bila kita kata dalam dipercayai tadi, maksud dia ada dua sekali lah. Dua sifat tu ada. Hilang salah satu, mungkin dia jadi panggil apa? Mungkin soduk. Mana dipercayai, dia sama tapi hafalan dia kurang. Dia hafalan dia kurang. Dia tak boleh kalau dia kata hafalan dia kuat tapi kesaksamaan tidak ada. Contoh macam dia ada penipu dan sebagainya, dia masalah. Jatuh terus. Okey? Maksud dia sikoh tu dipercayai. Okey? Sikoh tu dipercayai. Tapi dipercayai maksud dia ada dua sifat tadi. So perawi tu ada. Mana awal sanad. Kedua, ketiga, hadis sahih ni perawi dia kena ada adil dhabit. Mana saksama dan juga kuat hafalan. Saksama, kuat hafalan. Mana tak buat perangai tak elok, masa sama ingatan dia kuat. Kan ada orang kadang perangai tak elok tapi ingatan kuat. Tak guna. Kan? Ya, dia tak guna. Okey? Faham Okey. Yang keempat, hadis itu mestilah tidak syadz. Tidak syadz maksud dia? Ya. Sanad. Okey. Kedua, perawi mesti ada dua sikap. Oh kan? Yang kedua dan ketiga tu. Yang kedua dan ketiga tu, syarat kedua dan ketiga adalah syarat bagi hadis sahih, tapi letak kat siapa? Perawi tu. Yang pertama tadi sanad dia. Yang kedua tu pada perawi. Dua dan tiga tu pada perawi dia. Menurut, kalau saya sebut hadis sahih tadi, saya boleh sebut salah satu. Contoh misalnya, pertama bercantum sanad. Kedua, perawi dia kena adil. Ketiga, perawi dia kena dhabit. Kan boleh sebut macam tu. Tapi tak disebut macam tu. Dia sebut sekali. Okay? Pasal kalau hilang salah satu, rejected. Mana kalau orang tu adil tapi tak dhabit, atau dhabit tapi tak adil, maka ni siqah bila orang tu ada dua sekali. Okey, faham Mana bercantum sanad, perawi itu kena sifat-sifat berkenaan. Keempat, hadis berkenaan mestilah tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya atau lebih ramai daripadanya. Hadis berkenaan mestilah tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau lebih ramai daripadanya. So dia kalau dia kata, maksud dia sini, maksud dia dua aspek Satu aspek periwayatan. Contoh macam saya dapat cerita tu daripada akak sekian. Akak pun dapat daripada akak sekian. Mana saya 1, 2, 3, akak pun 1, 2, 3. Yang ketiga pun 1, 2, 3. Datang seorang, dia dapat terus daripada 3. Dia tak lintas akak ni, dia lintas daripada orang lain. Okey, benda berkenaan, kalau anda kata tak ada pertentangan, dia macam penambahan penguatan bagi jalan periwayatan sahaja. Tetapi jika berlaku pertentangan, maka ini masalah dia. Dia akan jadi masalah sebab apa? Contoh macam semua orang tahu yang hadir hari tu dia seorang je. Dan semua ambil mesti dari akak ni. Lalu semua orang dapat itu, tapi seorang tu tak dapat itu, dapat dari orang lain. Sedangkan kita tahu bahawa ketika waktu yang hujung sekali, yang the third one, essentially hidup,
dia dijumpai oleh ia ni saja. Datang seorang ni kata daripada jalan lain, mungkin hidup dalam sezaman tapi tak pernah jumpa. Jadi orang tu langkah ke situ, so dia akan dirosak, sanad dia akan rosak. Maksudnya jalan rantai siapa-siapa tu akan rosak. Kalau dia kata ramai, ini masalah apa, sanad. Maksud dia bertentangan hadis yang dhaif tadi dengan hadis yang mungkin sahih. Maksudnya dia cukup, rantai sanad ada, perawi dia adil, perawi dia dhabit, tapi apa? Salah, dan ada masalah dia bertentangan dengan hadis lebih kuat daripada dia. Pertama, dia bersanad. Sanad maksud dia semua orang ikut jalan satu, jalan A, seorang tu jalan C. Itu sanad. Maksud dia akan timbul ya. Okey, tapi yang lebih penting adalah masalah matan. Lafaz. Contoh macam lafaz tadi. Lafaz itu datang, periwayatan lafaz tadi kita panggil apa? Mungkin berbeza. Contoh macam semua orang kata, contoh macam kita tunjukkan dulu berkenaan hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim yang lafaz dia berbunyi, kan 7 orang yang dibayungkan Allah Ta'ala dengan payungan mereka payung Allah Ta'ala. Ingat tak? Tak ingat? Rajulun, rajul macam ni, rajulun tasaddaqa. Di sini dalam hadis Nabi kata sab'atun, ada 7 golongan. Yudhillullah fi dhillihi, Allah Ta'ala payungkan dengan payungan Allah Ta'ala yaumala yaumala dhilla illa dhilluh, pada hari tiada payungan melainkan payungan Allah Ta'ala. Okey, mana maksud dia? Orang di hari akhirat nanti ada 7 golongan yang akan Allah Ta'ala payungkan dengan payungannya pada hari payungan mereka Allah Ta'ala. Bila kita lihat dalam hadis berkenaan, okey, contoh dalam Bukhari, lafaz Bukhari contoh macam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Actually semua para ulama hafal hadis ni. Hadis ni dia mula dengan apa, orang 7 golongan berkenaan. Pertama, seorang apa dia kata, imamul adil, pemimpin yang adil. Lepas tu syabun nasya fi ibadati rabbih, maknanya seorang pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat pada Tuhannya. Maksud orang muda tapi banyak ibadat. Okay, itu pun sama. Lepas tu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ada lelaki yang hatinya bergantung ke masjid, sikit lagi masjid. Kemudian rajulan, 2 orang lelaki yang tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 lelaki yang bercinta kerana Allah Ta'ala, berhimpun kerana dia, berpisah kerana dia, kerana Allah Ta'ala. Lepas tu apa, rajulun talabathu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, mana seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kecantikan dan juga kedudukan dan kecantikan, lalu dia kata aku takutkan Allah. Okey. Kemudian ini yang keenam ni. Dia 7 kan? Yang keenam ni, rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Mana seorang lelaki yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekah dia sehingga tidak mengetahui tangan kiri dia apa diinfakkan oleh tangan kanannya. Lepas tu warajulun zakarallah khalian fafadat aina, dan yang terakhir seorang lelaki yang mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan seorang-seorang, bukan ramai-ramai, seorang-seorang. Dia ulang lagi, ingat Allah Ta'ala bukan ramai, seorang-seorang, lalu mengalir air mata dia, maka orang juga layak untuk mendapat apa payungan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Okey, tapi lafaznya dia bersedekah, mana yang keenam tu bersedekah dengan satu sedekah. Yang sedekah tadi tidak mengetahui kiri dia apa yang kanan dia sedekahkan. Dia sorokkan sangat sampai tak tahu. Dan actually para ulama, ada yang ulama kata dia ni sorokkan, ini mestilah tahu kan. Kerana kalau benda tu besar, kiri kanan tahulah. Masalah macam ni, dia banyak bersedekah sampai kan tak sedar bahawa apa yang dia sedekahkan. Banyak sangat bersedekah sampai kan seolah-olah kiri tak kenal, tak tahu kanan sedekah apa. Pasal banyak sangat. Kalau kata benda tu sikit, kita ingat, semalam aku bagi RM1. Kita ingat. Kalau kata asyik keluar je duit kita bersedekah, dia tak akan jadi, dia tak ingat, lupa. Okey. Semua riwayat datang dengan lafaz macam ni. Semua riwayat datang macam ni lafaz dia. Okey, semua datang dengan lafaz itu. Kecuali Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, lafaz dia berbunyi, kan? Tadi kita kan nampak, kita kata apa? Kan kata apa? Rajulun tasaddaqa, seorang lelaki bersedekah, fa akhfa, lalu disembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu, kiri dia, ma tunfiqu yaminuhu, apa diinfak oleh kanan dia. Okey, ini yang orang yang keenam kan. Tengok yang Muslimnya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang lelaki bersedekah dengan satu sedekah lalu disembunyikan sedekah berkenaan, hatta, sehingga la ta'lamu, tidak mengetahui. Yamin kanan kiri.
kanan. Ma tunfiku shimaluhu, apa diinfakkan oleh kiri dia. Semua riwayat datang yang lain, semua datang dengan lafaz itu macam Tirmizi. Lafaz Tirmizi kan tengok. Nampak? Tunfiku la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Kalau dikata dalam Nasa'i pun sama juga. Okey, dia kata rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku ma tasaddaqa ma sana'at yaminuhu. Semua datang dengan kiri tak tahu kanan buat apa. Tetapi satu je dalam Sahih Muslim je lafaz dia bunyi apa? Tidak mengetahui kanan dia apa yang diinfak oleh kiri dia. Ini lafaz ni syaz. Ini yang dia syarat keempat tadi dia tak lepas. Hadis ni sahih daripada keseluruhan meaning. Mana maksud dia orang tu menyembunyikan sedekah sampai seolah-olah tangan dia pun tak tahu mana satu yang apa yang dia buat. Satu tangan ni tak tahu apa yang sini dia buat. Tapi sebenarnya yang sini buat kiri tak tahu kanan. Tapi kat sini apa? Kanan tak tahu kiri buat apa. Dan sebenarnya dari segi bila keseluruhan hadis yang lain datang dengan lafaz kiri tak tahu kanan buat apa, yang ini datang dengan kanan tak tahu kiri buat apa. Dan di sini yang ini panggil syaz. Ni syarat empat dia hilang. Pasal dia bertentangan dari segi lafaz. Dari segi lafaz dengan hadis-hadis yang lebih ramai daripada dia, lebih kuat daripada dia. Dia ada bercantum sanad. Perawi dia adil dhabit. Tapi apa ini? Ni. Lafaz ni. Lafaz berbeza. Lafaz berbeza dan perbezaan tadi dia berbeza dengan yang lebih kuat daripada dia. Dan lebih ramai daripada dia. Maka automatik dia kena jatuh. Faham? Mana? Itu dhaif lah. Itu sebab kenapa bila orang belajar mustalah hadis atau sciences of hadis, dia tak ada masalah bila kata dalam Bukhari atau dalam Muslim ada beberapa hadis tu by itself hadis tu masalah. Secara sendiri hadis tu masalah. Tapi bila bergabung dengan lafaz yang lain atau nilai lain, kita mungkin dapat pengertian asal yang sepatutnya. So ini tak sahih lah. Bila panggil syaz bertembung, kita tak boleh menangkan dia. Tak boleh kita kata dua-dua betul. Pasal apa? Bila periwayatan yang semua sekali datang dengan kiri tak tahu kanan sedekah apa, kan? Asal datang yang satu ni kanan tak tahu kiri buat apa. Ini masalah. Pasal apa tak? Perawi ni mesti ada topik. So siapa yang silap kat sini? Faham tak? Mungkin perawinya, mungkin perawi terlupa dan sebagainya, mungkin tak ingat, mungkin tak tahu dalam rantai tadi siapa yang tersilap. Tapi Imam Muslim di akhir dia pada dia ambil apa yang guru cakap. So guru dia ajar pada dia apa? Tidak mengetahui kanan dia apa yang kiri dia. maksudnya dia punya matan ini kurang tepat. Ya saya. Pengertian bertentangan saja. Contoh macam Nabi kata atau ada hadis yang lain Nabi kata apa? Kan bila Nabi kata inna bilalan yu'adzim bil lail. Bilal azan waktu malam. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wa idza adzana ibnu ummi maktum, bila ibnu ummi maktum azan je, fa amsiku, maka hold. Jangan makan dah, stop. Okey. Semua riwayat datang macam ni. Ada satu riwayat datang terbalik. Apa? Ibnu ummi maktum yang azan awal, Bilal azan subuh. Terbalik. Itu tak boleh. Maka automatik yang ni salah. Faham tak? Dia kalau dia bertentangan dengan lebih kuat, lagi ramai daripada dia, maka dipanggil hadis tu jatuh. Walaupun dia cukup sanad bercantum, perawi dia adil dhabit, tapi yang ini dihilang. Kita dia dalam Sahih Muslim ni hilang. Pasal semua riwayat datang dengan tidak mengetahui kanan dia, kiri dia apa yang dibuat oleh kanan dia. Tapi datang itu tidak mengetahui kiri kanan dia apa yang buat oleh kiri dia. Ini dipanggil syaz, dipanggil syaz. Ataupun actually hadis yang sahih tapi bertentangan yang lebih kuat atau lebih ramai daripada dia, maka dia hilang syarat. Nampak? Hadis sahih tadi mesti tak ada ni, tidak ada pertentangan dengan yang lebih kuat atau lebih ramai daripada dia. Dia bertentangan saja, jatuh dhaif. So sekali Ustaz yang sebetulnya tidak tahu kanan kiri dia apa dia buat oleh kanan dia. Itu yang betul. Betul kan? Itu yang saya buka kat sini nak tunjukkan. La ta'lamu yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Sedangkan yang dalam Bukhari, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Nampak tak? Jadi kita kena ambil yang ramai lah. Jangan ambil yang seorang. tidak tahu yang kanan, apa tidak tahu yang kiri. Kiri apa dibuat oleh kanan? Tidak tahu kiri apa buat kanan. Apa yang okey. Sebab apa? Sebab biasa orang bersedekah pakai tangan apa? Kanan. Mana orang sedekah tangan kiri? Dalam Left handed apa salah pula. Kita actually benda ni penghormatan. Itu sebab kita bersalam sampai ke tangan kanan.
Mana masalah tangan kiri? Ada pakai tangan kiri. Ke ni apa gentleman The lady ni tu tangan. Tak ada. Dia kanan. Kanan ni tunjuk tak apa sebagai tanda penghargaan sebenarnya kita kanan, tak ke kiri. Kan kiri kan buat orang najis. Kan? Basuh najis kan pakai tangan kiri. So kenapa pakai tangan kiri? Tak ada tangan kiri. Jadi saya tak tahu sini. Hadis ini pengertian dia sahih dari segi keseluruhan. Pasal yang daki bukan lafaz tu. Makna dia actually maksud dia orang tu bersedekah terlalu tak, dan sorok sedekah dia sampaikan kiri salah satu tangan ni dua. Tangan ni tak tahu apa yang kiri buat, atau yang ini tak tahu ini buat apa. Faham tak? Maksud dia terlampau tersoroknya sedekah dia. Dia ni pun tak ingat dia sedekah. Aku sedekah? Ya, maksud dia pun tak ingat. Dia pun tak ingat dia sedekah apa. Maksud dia. Jadi tapi bila yang ni kita kata tapi the understanding is actually true. Tapi apa? The lafaz tu tak boleh pakai. Faham tak? Sebab kita kena pakai yang paling sahih. Faham tak? Ini kalau benda bahasa lafaz ni, pasal pengertian betul. Ada hadis yang pengertian dia akan bertentangan. Contoh macam batal ke tidak wuduk, ataupun apa sah ke tidak solat, betul ke tidak puasa dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku. Ada hadis yang syaz ni dia menyebabkan terbalik. Contoh macam untuk kita kita kata kalau dia kata hadis tu orang kata mungkar. Kalau hadis tu dhaif. Dhaif, lemah. Maksud dia syarat ni putus sanad ataupun perawi dia tak dhabit, tak adil dan sebagainya. Tapi apa? Bertentangan dengan orang yang lebih kuat daripada dia, maka hadis tu mungkar. Tapi itulah kita kata syarat hadis sahih tadi mestilah tak bertentangan dengan lebih kuat daripada dia atau lebih ramai daripada dia. Bertentangan saja maka dia jadi jatuh. Faham? Jelas Yang kelima, yang terakhir sekali. Ya. Yang dalam 7 golongan tu the whole team is tak boleh pakai atau Yang tu dia, kalimah tu je. kalimah tu je. So dalam 7 golongan tu tukar yang tu lah kanan. Kanan. Actually pasal riwayat yang lain semuanya datang kiri tak tahu kanan buat apa. So just that part lah. That part. Tapi kita kata lafaz tadi syaz lah. Lafaz tu syaz. Lafaz tu dipanggil bertentangan dengan yang lebih ramai dan lebih kuat daripada dia. Habis. Tu simple je. Jadi pasal nak bagi contohkan hadis yang dhaif tu macam mana? Ini dalam part ini. Dalam part yang lain-lain kita katakan contoh macam semua kata batal, datang seorang kata tak batal. Masalah ke tak batal tu? Tolak. Faham tak? Tak batal ke, tak sekian ke, tak mengapa ke. Yang lain semua pakai ni, dia pakai lain. Jangan pakai yang seorang, pakai yang ramai. Pakai lebih kuat, tu maksud dia. Faham ni. Dan last, yang terakhir, tak ada kecacatan tersembunyi. Kecacatan tersembunyi ni, actually benda ni diketahui oleh ulama hadis sahaja. Sebab kadang-kadang perawi tadi, contoh macam sezaman. Contoh macam saya, kita kata kita ni orang apa generasi apa? Y ke X? Y Yang X mana? Yang lahir 70-an? X kita lah. Kita ke kita? Dia ada kita ke kita? Bukan kita. Ke dia akad W? Dia Z muda sangat. Okay, anyway macam ni. Dengar Okay, kadang-kadang orang tu sezaman. Contoh kita ni sezaman, tapi kita tak jumpa dengan semua orang Malaysia, betul tak? Ada kita semua jumpa. So jumpa semua orang kat semua negeri. Ada? Ada. Okay, ada orang saya jumpa contoh macam apa? Macam ada seorang orang saya kenal. Dia tak pernah keluar daripada Melaka seumur hidup dia. Daripada lahir sampailah dia kahwin. Actually betul, dia kahwin dengan orang luar. Dan tak tahu. Memang actually mungkin tak pasti juga. Nampak macam rockers. Muda. Lelaki. Okey, nampak ya pelik kan? Okay, dengar sini. Ini saya nak ambil senario ni. Bila dia tak pernah keluar dari Melaka, daripada mula dia lahir sampailah katakan umur dia 38 ketika dia keluar. Mana dia kahwin dengan orang luar, baru dia start keluar. Ini cerita. Ini cerita. Maksud dia tak keluar pernah keluar kan? Ni yang tahu kisah ni saya. Contoh macam saya katakan dia kahwin dengan keluarga saya. Saya tahu dia tak pernah keluar. Okay, dan semua orang tahu tak pernah keluar. Siapa yang tahu tak pernah keluar ni? Okay, tahu bahawa kalau anda kata jumpa dengan orang yang tak pernah pergi Melaka. Orang tak pernah masuk Melaka, tak pernah jumpa dengan dia. Tapi orang tu tak pernah masuk Melaka, dia ni tak pernah keluar Melaka. Tapi hidup sezaman. Orang tak pernah keluar negeri ada. Tak, actually betul. Ada orang tak pernah negeri. Kat Kedah kita akan jumpa orang tak pernah keluar sampai KL. Sampai KL dia, wah kan. Actually betul tak? Ada orang tak pernah keluar Kedah. Ada semua. Ni kebetulan saya kenal ini. Kalau saya tak kenal, tak tahu cerita. Saya kenal. Okey, katakan ini seorang daripada Kedah, tak pernah keluar Kedah. This one
Tak pernah keluar Melaka. Bila tak pernah keluar Melaka, tak pernah kedak. Okey, ini keluar cuma hanya lepas 38 umur. Yang ini keluar lepas 50 tahun umur dia. Okey, nak pergi haji kan, baru start keluar. Serius ke? Okey, sekarang sini. Katakan si A kata macam lah, ada kisah yang mengatakan dia orang relate. Yang ini ambil cerita daripada ini, yang ini ambil cerita ini pada tahun, sedangkan yang tak keluar lagi. Okey, yang tahu benda siapa? Orang-orang yang kenal dia saja. Benda macam ni ikutkan contoh macam yang tak keluar Melaka tadi dipercayai siqah, dipercayai. Yang tak keluar Kedah tadi pun siqah, tak percaya, tak pernah membohong. Memang baik. Jadi ada orang cerita, orang Kedah tadi kata, orang Melaka tu kata. Nampak? Kalau ikut nama, bagus. Tak ada masalah. Sezaman. Tetapi tak pernah jumpa. Dua-dua lahir tahun 70-an, dua-dua lahir sekian, tapi apa? Tak pernah jumpa. Yang tahu siapa? Orang yang tahu siapa dia tak pernah keluar, ini tak pernah keluar. Okay, nampak? Jadi benda macam ni tersembunyi. From the kisah tadi, ini orang percayai, ini dipercayai, ini dipercayai. Tapi apa? Terputus. Hanya diketahui oleh siapa? Orang yang tahu saja. Jadi ini kecacatan yang tersembunyi. So hadis sahih mesti tak ada ini. Contoh kisah, macam kita kata macam masyarakat kita Malaysia ni suka ambil tarikat. Tahu kan? Bahkan sebagian orang yang ambil tarikat ni kata, siapa yang tak masuk tarikat tak masuk syurga. Tak ada, serius. Ada orang jumpa saya tanya soalan. Okey, sekarang sekarang. Baru terang. Tadi gelap. Okey, dengar sekarang saya tambah. Okey, contoh sini. Ni keseluruhan tarikat. Semua boleh kata 99% tarikat yang ada kat dunia ni, jalan periwayatan apa amalan ni dia buat, dia kata dapat Rasulullah. Kita buat macam ni Rasulullah ajar ke? Ya, dia kata. Okey. Siapa ajar? Guru saya ajar. Siapa ajar? Guru dia ajar. Siapa ajar? Sekian. Siapa? Dia naik sampai last kali kan. Hasan al-Basri. Kemudian Ali. Kemudian Rasulullah. Mana Ali ajar Rasulullah, ajar Ali. Ali Hasan al-Basri and so on sampailah kepada orang zaman sekarang. The problem is Hasan al-Basri dengan Ali tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Masalah dia tak pernah jumpa. Masalah sekali orang yang tak baca tak tahu. Ali dipercayai, Hasan al-Basri dipercayai, tapi dia orang tak pernah jumpa. Actually both of them is actually orang yang dipercayai, tetapi sezaman, hampir sezaman. Tetapi mereka tak pernah jumpa. Bila tak pernah jumpa dan hanya diketahui oleh orang yang belajar. Orang tak belajar kata macam orang-orang yang awam kan. Bila jumpa dengan guru tarikat, Tok Guru, saya tak boleh ambil ilmu tanpa sampai pada Rasulullah ni. So, ni Tok Guru dapat di mana? Saya dapat dari guru saya. Guru saya pada guru dia punya guru. Sampai sekali Hasan al-Basri. Kemudian Ali dan Rasulullah. Ikut orang awam dia kata apa? Tak ada masalah. Betul tak? Ali dengan Rasulullah betul. Kemudian Hasan al-Basri dipercayai, Ali dipercayai. So, apa pun masalah dia? Itu yang diorang amal terus. Kalau dia kata pasal benda tu bertulis, diorang ajarkan tarikat ni bertulis. Kalau dia kata anak murid ni yang belajar ni tahu tentang benda berkenaan, so nak ambil tak dengan cikgu yang kelentong macam tu? Boleh tak ambil? Tapi oleh kerana apa? Tak tahu. Pasal apa? Hasan Basri is actually orang yang reliable, dipercayai. Jadi apa Ali pun dipercayai, tapi tak diketahui. Betul saya kata macam benda-benda macam ni orang tertentu saja yang tahu. Macam dia tak pernah sampai sini melainkan lepas orang umur sekian. Contoh macam ada sebahagian ulama hadis ni, contoh macam Ibnu Lahiyah terkenal dalam hadis terkenal. Dia ni ketika mana dia muda, dari 3 orang anak murid yang dipercayai. Kalau anak murid dia ni yang riwayatkan, dan boleh pakai. Kalau anak murid dia yang lain, dan tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab lepas daripada anak murid yang pertama tadi, dia punya kitab terbakar. Dia mengajar pakai kitab. Sekali kitab dia terbakar. Start kitab dia terbakar, dan apa cerita dia semua boleh ada contradiction, tersilap, salah. So orang tak ambil apa lepas itu. Tak ni. Kalau orang kata yang meriwayatkan hadis tadi adalah Abdullah bin Barak, Abdullah bin Zaid. Kemudian ada 3 Abdullah yang riwayatkan hadis dia, barulah dipakai. Jadi benda sini siapa tahu? Melainkan apa? Orang-orang kawan-kawan dia dan sebagainya. Jadi kisah macam ni. Benda maksud dia, hadis itu, syarat hadis sahih yang kelima adalah tak boleh ada kecacatan tersembunyi. Kecacatan tersembunyi, yang maksud dia benda berkenaan, yang kita kata tak tahu, tak ada siapa tahu, kecuali orang tertentu saja. Macam ada orang tu datang dia jumpa guru ni, dia bawa kitab hadis ni, dia bawa tulisan hadis ni, nak belajar, nak ni kan, nak dengar.
Nak salin-salin balik. On the way balik, kertas dia terbang, dia tiup angin. Ni kisah betul. Mana dia lintas, angin tiup. Jadi berserakanlah kertas berkenaan, hilang daripada dia. Lalu lepas tu kalau dia cerita, even though memang dia berguru dengan orang berkenaan, tapi tak pakai, sebab apa tahu? Sebab dia punya kertas hilang hari berkenaan. Jadi ada benda dia ingat daripada hafalan dia saja. Dia tak dan lagi murajaah, mutalaah dan sebagainya. So automatik mana? Tak dipakai. Benda macam ni dipanggil kecacatan tersembunyi, yang diketahui oleh ulama hadis sahaja. So 5 syarat tadi, kalau dia kata hadis tu tak cukup 5 syarat tadi, tak boleh dipakai. Macam kita baca hadis-hadis innamal a'malu binniyat, hadis sahih kan? Dia syarat tadi 5 cukup. 5 syarat tu dia cukup. Sanad bercantum sampai Rasulullah. Kemudian perawi dia adil, mana dipercayai, dhabit, apa adil maksud dia sama, dhabit maksud dia hafalan kuat. Kemudian hadis berkenaan dengan keadaan cukup syarat, 3 syarat tadi, dia tidak bertentangan dengan lebih kuat daripada dia atau lebih ramai daripada dia. Dan juga yang kelima, tidak ada kecacatan tersembunyi yang diketahui oleh para ulama. Faham? Ini konsep dia. Faham Jadi maksud dia, kalau selain itu bukan hadis yang macam tu syarat dia. Hilanglah syarat tadi. Mungkin kadang-kadang kalau contoh macam perawi itu baik dan sebagainya, tapi dia ada sifat contoh macam kuat lupa, sikit terlupa, dan mungkin hadis jatuh hasan. Lebih kalau jalan periwayatan dia banyak, dia lebih kuat. Kalau tidak, lain jatuh. Kita kata so, kenapa hadis-hadis yang dhaif tadi tak digunakan sebagai hujah. Tidak digunakan sebagai hujah. Yang dipakai adalah sahih sahaja. Dan saya terangkan itu sebenarnya, bila ada hadis dhaif dipakai oleh sebagai para ulama dalam fiqh, dia bukan sebenarnya bergantung pada hadis berkenaan, tapi sebenarnya mereka merujuk kepada fatwa para sahabat yang seiring dengan hadis tadi. Faham tak? Dia bukannya kerana hadis itu dia beramal, tak. Tapi kerana apa? Ada fatwa para sahabat mengatakan sedemikian, maka mereka pun beramal dengan cara berkenaan. Itu sebenarnya. Contoh dalam mazhab Syafi'i, bila kita tahu dia batal, orang sentuh perempuan batal wuduk kan, dalil sahih tidak ada. Tapi atau contoh macam bacaan Quran. Ini 4 mazhab, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, mereka kata perempuan yang orang-orang junub tak boleh baca Quran. Ibn pegang ini. Hadis dhaif. Hadis yang datang tu yang kata Nabi tak baca Quran kecuali yang tak menyekat Rasulullah SAW baca Quran kecuali junub saja. Hadis tu dhaif. Tetapi fatwa para sahabat, mana para sahabat punya fatwa sahih bahawa ada para sahabat atau kesekumpulan para sahabat tidak membolehkan perkara berkenaan. Maka para ulama sebenarnya bukan bergantung hadis tu. Dia bergantung apa? Fatwa para sahabat. Faham? Jadi kena define betul. Ni kan salah faham tu, ustaz, diorang pakai dhaif ni ustaz. Tak, dia tak pakai macam tu. Faham Okey. Baik. Based on fatwa tu based on apa benda. Para sahabat kan jumpa Rasulullah. Maybe they see something that kita tak see. Cuma problem sekali kalau dia tak angkat kepada Rasulullah, benda tu mungkin tersekat pada dia. Mungkin dia punya mungkin benda berkenaan hanyalah ijtihad mereka. Sebab contoh ijtihad para sahabat, contoh dia macam kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, barang siapa bangun pagi junub dalam hari Ramadan puasa dan keadaan junub, bangun pagi dan keadaan junub, maksud dia subuh masuk, dia tak mandi wajib lagi, maka tak ada puasa untuknya. Tiada puasa untuknya. Tunggulah kejap, bukan tu. Dia macam ni, cerita dia pasal apa? Pasal dia kata orang tu tidak memulakan hari berkenaan dengan keadaan apa? Bersuci. Dia dalam keadaan junub. Azan subuh dia junub lagi, dalam keadaan junub, tak mandi wajib lagi. Maka Abu Hurairah kata tidak ada puasa baginya. Tapi itu ijtihad dia. Sebab Aisyah radhiyallahu anha lepas tu lawan balik. Aisyah kata apa? Aisyah kata peliknya Abu Hurairah sebagainya. Dia tegurlah, kita Nabi SAW bangun pagi dalam keadaan junub bukan kerana mimpi. Maksudnya sebab bersetubuh lah. Maksudnya, dan Nabi mandi dan Nabi solat, Nabi teruskan puasa, tak ada masalah. So Aisyah tunjukkan apa, dia tunjuk apa yang dia lihat. Contoh macam bila wanita yang junub kan, dia rambut dia bersanggul dan sebagainya, dia tak perlu uraikan rambut berkenaan, dia memadai dengan siram tiga siraman, kemudian basuh badan dia suruh. Benda ni tadi ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha bila Ibnu Umar suruh buka sanggul. Jadi Aisyah kata, hairannya Ibnu Umar kenapa tak suruh perempuan botak je terus. Ni Aisyah, dia tu ada para ulama karang buku khas, kitab khas berkenaan apa? Komentar Aisyah kepada semua sekali kata-kata para sahabat. Para sahabat sebut benda yang bertentangan dengan apa dia tengok dengan Rasulullah SAW buat, dia kan Aisyah punya komen, dia kan komen. Dia kata, aku nampak Rasulullah buat macam ni, peliknya orang sekian-sekian, aku nampak. Dia akan cakap yang tu. Maksudnya para sahabat ada kadang keluar fatwa yang
daripada sini, bukan dia mereka. Dia faham dalil macam tu. So, jadi kadang-kadang betul sebab kenapa para ulama yang stick on to nas. Kadang-kadang dia tak terima sangat fatwa para sahabat. Cuma masalah fiqhiyah, kadang-kadang ada benda yang para sahabat buat, kita kata kena refer sebab mereka adalah golongan yang paling berjaga-jaga. Mereka orang ramai. Kalau seorang, dua orang keluarkan fatwa tadi, tak ni sangat. 3 orang, 5 orang, 7 orang. Dan benda tu kena jaga-jaga. Tu sebab kenapa para ulama fiqh, dia akan refer pada perkara ni juga. Selain daripada hadis, dia tengok juga apa? Para sahabat punya fatwa. Faham? So dengan sebab itu, kalau orang tu belajar fiqh, dia tak ada masalah. Kita kata pencanggahan para ulama ni tak ada masalah. Sebab apa? Bagi dia, pasal benda tadi semua dia para sahabat yang belajar daripada Rasulullah SAW. Macam mana Quran, bacaan Quran berbeza, Nabi iakan. Macam tu juga masalah praktikal Al-Quran, itu solat, angkat tangan tinggi mana sebagainya, berbeza. Raikan, let go. So, macam orang buncit dan sebagainya kan. Dia cerita tangan dengan mudah ke? Kan? Dia cerita tangan, cara sujud sebagainya beza. Macam duduk tahiyat kan. Tahiyat nak guna kaki tawarruk dengan iftirash. Macam mana? Kalau jadi paha besar, lepas tu dia duduk tepi kan, bila bagi salam tu kan, dia tahan badan dia, takut jatuh. Bagi dia kalau macam ni, pakai je lah yang satu lagi. Tak ada masalah. Dia mana pencanggahan para sahabat berkenaan apa dia nampak Nabi buat, tak punya masalah. Sebab Nabi SAW solat lama, banyak kali. Dengan sebab itu perbezaan tangan duduk mana dan sebagainya, bismillah kuat perlahan, jari gerak ke tidak tahiyat, okey, kunut, itu benda tadi tempoh yang panjang. So bila tempoh yang panjang, maka anda meraihkan. Ini tak ada masalah, terima je. Tetapi benda-benda Nabi buat sekali, contoh macam haji, mana ada bezaan? Kan mesti ihram dari tempatnya. Mana ada orang kata tak apa boleh tak ihram? Ada? Pernah dengar orang kata ihram tak payah ihram? Mana ada? Sebab apa? Sebab Nabi buat sekali, just once. Maka dengan sebab itu tak ada siapa boleh ada pencanggahan. Tapi kalau benda Nabi buat tempoh yang panjang, maka apa yang Nabi buat tu untuk kelonggaran, memudahkan. Mana orang tak boleh buat ini, buat ini, tak boleh buat ini, buat ini, macam tu. Kan tangan, kalau dia kata orang tu macam angkat tangan tinggi mana, dia kesesaan lah. Kalau kurus badan dia boleh angkat macam ni. Kalau badan busuk gitu, angkat macam ni payah pula, terpulang lah kan. Jadi Allah Ta'ala tahu. Jadi benda tadi tempoh yang panjang, raikan semua. Kalau benda daripada sahabat Nabi, raikan. Hatta macam masalah kunut lah, kunut subuh tu kita kata macam ini hadis dhaif sebagainya. Dengar sini, benda tu fatwa para sahabat Khulafaur Rasyidun, sahih daripada mereka buat kunut. Bahkan Ali bin Abi Talib buat kunut dan subuh dan sebagainya. Perbuatan tadi tu sahabat tadi di-adapt terus sebagai apa? Amalan mazhab. Faham tak? Mana ada hadis, kemudian disokong oleh perbuatan para sahabat. Ada masalah lah. Sebab kenapa diorang bercanggahan kat situ, faham? Jadi kita kata kita terima. Mana orang nak pakai A tak apa, B tak apa, as long as reference kepada apa? Para sahabat Nabi SAW, bukan pada Ustaz Adli atau Ustaz Kariman atau Ustaz sekian, tak boleh. Faham? Maksud reference kena para sahabat Nabi. Pasal mereka adalah penterjemah bagi dalil atau nas. Itu nanti kita akan belajar dalam usul ketiga. Nak faham betul nas macam mana, first thing first tengok sahabat Nabi. Faham? Jelas Jadi ya. Saya tak ada tadi Ustaz cakap yang kalau ada air semayang yang bersentuh tiada nafsu tu, kalau mengikut Aisyah dia ada sentuhan. Dia buka sini, okey. Tengah sini. Sebenarnya Aisyah, apa yang hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan berkenaan dengan Nabi SAW cium isteri dia, kemudian keluar rumah, tak wuduk balik. Okey. Hadis itu singularly satu riwayat dia dhaif. Hadis itu tak kuat sebenarnya. Tapi oleh kerana banyak jalan periwayatan, dia naik. Tak ada pembohong lah, ramai, tak ada pembohong, tak ada penipu dan sebagainya. Dia naik tahap sikit, jadi hasan sebenarnya. Dan itu sebab Imam Syafi'i rahimahullah disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam Istizkar. Dia kata, Imam Syafi'i kata, kalau sahih hadis ni, dia kata, mesti aku tak nampak pada masalah ni apa kena wuduk atau sekian. Kebetulan pula di samping perkara tersebut ada fatwa 3 orang sahabat. Siapa? Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, yang menyatakan sentuh mere touch batal. Fatwa mereka ni menyebabkan mazhab Syafi'i berpegang terus, walaupun apa orang cakap tak ada sebagainya, still dia orang berpegang sebab ada fatwa para sahabat. Faham? Walaupun ada dalil bagi mengatakan tak batal kuat. Contoh selain daripada macam Rasulullah solat malam, orang kata solat malam tu Nabi pegang Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha lintang kaki. Kemudian ni Nabi orang kata berlapik. Okeylah, ini berlapik. Lepas tu tiba-tiba ada hadis lain, Nabi SAW tengah sujud. Ada kata kena tahiyat, Nabi tengah berdoa, Aisyah raba-raba tengah dalam masjid. Pegang tapak kaki Nabi, sejuk tapak kaki Nabi tu dia pegang. Nabi tak ada pucut, apa hal kau pegang aku, batal wuduk aku. Nabi tak buat yang tu. Maka Nabi teruskan sembahyang.
Aisyah pegang tu Nabi tahulah. Siapa tak tahu? Mungkin ada orang kata Nabi fana, tak sedar. Apa sebab tak sedar? Kan solat Nabi sedar. Jadi dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha tapak kaki Nabi. Nabi tak ada menumpat pula. Itu sebab kenapa mazhab Syafi'i sebenarnya dia ada kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim dia kata ketika dia berada di Iraq, dia kata kalau orang yang memegang batal, yang dipegang tak batal. Sebab hadis tu. Kemudian bila sampai ke ni dia kata batal semua. Berdasar sebab fatwa tadi. So hadis-hadis yang menyokong untuk kata tak batal tu, kalau singularly tadi tak apa kuat. Pasal ada assumption, ada kebarangkalian. Tapi kalau dia kata apa, jadi Imam Syafi'i dia ambil fatwa para sahabat tadi untuk menyokong kata batal. Habis bagi menjelaskan ayat Quran yang kata aula mastumun nisa. Itu fahaman dia. Tapi yang kata tak batal pun ada para sahabat yang sokong. Macam Ibn Abbas dan lain juga mengatakan tak batal. Pun ada sahabat yang kata tak batal. So meaning that this one kata ya. So kita pegang mana-mana pun tak ada masalah, as long as sandaran kita para sahabat. Dan jadi jumhur para ulama mengatakan tak batal, just mere touch. Pasal apa, Malik dan juga Ahmad kata dengan nafsu. Abu Hanifah kata dia dimaksudkan dengan ayat Quran atau mereka bersentuh atau kamu menyentuhi wanita, maksud dia menyetubuhi wanita. Aula maksud nisa, mana pegang-pegang tu maksud dia bersetubuh, dia kata. So kalau selagi mana dengan nafsu ke tak nafsu ke, pegang saja tak ada apa, dia kata. Bila bersetubuh je batal. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi yang dua lagi kata tak, dengan nafsu batal. Malik dengan cium dengan nafsu pun tak batal. Ahmad cium dengan pegang tanpa nafsu tak batal, dengan nafsu batal. Malik tak, dia lain sikit, dia kata pegang je. Apa pasal? Okey. Faham Maksud dia jadi Malik dia kata cium pun tak apa, pasal hadis lah. Nabi cium atau Nabi solat terus. Manakala nafsu pun tak apa. Jadi secara tak langsung kita kata keseluruhan dalil tadi di samping fatwa para sahabat, dia menyebabkan masalah perbezaan. Kita pilih mana satu tak masalah, as long as benda berkenaan yang paling kuat kita rasakan. Itu je. So Ustaz, itu kalau dengan isteri atau suami, so yang lebih masalah yang lebih Tak, itu kan isteri dengan suami. It's actually not about isteri atau suami. Actually sebab dalil tu Nabi, saya faham. Tapi macam tajuk dia sekarang ni, dia bukan tajuk mesti isteri dengan suami. Pasal tajuk berkenaan sentuh wanita tadi, dalam Quran sentuh wanita je, tak cakap isteri suami. Bahkan kita nak asingkan mak bapak macam mana? Mak, kakak, adik perempuan dan sebagainya, mana hilang dia? Pasal actually dia sentuh wanita saja. Mungkin ada para ulama kata, dia kata wanita yang haram kahwin, dalil yang hurimat alaikum surah An-Nisa tu, yang tu menyebabkan terkeluarnya orang-orang yang mahram kita, tak apa, tak batal wuduk, dia kata. Tapi dari asasnya kalau ikut ayat Quran yang kata atau lamastumun nisa, kamu sentuh wanita, mana-mana wanita, any wanita. Tak kira mak kita ke apa sebagainya. Jadi tak langsung kita kata konsep kalau ikut mazhab Ahmad dan juga Malik, benda wanita tak kira mak kita ke anak kita, kalau kita mak kita pegang ada nafsu pun batal. Dia kata anak pun dengan nafsu batal. Bagi dia nak sentuh dengan nafsu tu batal. Ada mazhab Syafi'i dia kata tak, dia kata wanita tak kira wanita tadi as long as bukan mahram. Bukan mahram, isteri dan orang-orang bukan mahram, anybody else. Dia kan dia kata isteri, tak bincang isteri pun. Dia kata mana-mana wanita. Faham Habis yang pergi haji itu Ustaz, tak ada actually ada orang pergi steam ke langgar-langgar orang dekat dengan tu. Kan awak ke mana ada pula macam seronoknya dilanggar. Tak, itu ikut mazhab Syafi'i ni kat sini. Ikut mazhab Syafi'i, okey. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada para ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat dengan pendapat jumhur. Maksudnya dia kata sentuh mere touch tak batal. so kita boleh buat Benda tu bukan dua mazhab Syafi'i pun, dalam mazhab Syafi'i sendiri. So kita tahu percanggahan tadi tu luas. So yang kata batal tak batal tadi ada reference kepada para sahabat. Sebab kenapa mereka tak membid'ahkan satu sama lain. Bid'ah ni timbul bila tak ada sahabat terlibat. Nama sahabat tak ada kan dalam tu, dan cakap bid'ah tak apa. Tapi bila benda tu ada sahabat Nabi dalam tu, sabar. Tahan jap. Pasal apa? Bila sahabat Nabi punya nama masuk. Pasal para sahabat Nabi SAW bukan kerja mereka buat bid'ah. Bila nak kumpul Quran pun, bila kata nak kumpul Quran kan, Quran tu nak dikumpulkan pun masih lagi ada berkata macam Abu Bakar kata apa? Macam mana aku nak buat benda Nabi tak ajar aku buat? Macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Dia cakap itu. Betul macam Zaid bin Thabit yang ketika tu hafal Quran, yang ditugaskan untuk tulis Al-Quran semula, kumpulkan Quran. Dia pun kata apa pada Abu Bakar? Macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Dia tulis, dia sedangkan dia penulis wahyu. Tapi bila mana Abu Bakar suruh kumpul kan, dia kata macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Itu general perangai mereka. Jadi untuk sengaja buat benda yang Nabi tak ajar, it's actually bukan kerja mereka. Faham tak?
Sebab itu kita kata reference berkenaan perkara tersebut bila Islam para sahabat, mungkin ada yang ini nampak, yang tu tak nampak. Mungkin yang tu nampak, benda ini tak nampak. So, jadi dengan sebab itu kita kata kita terima semua. Sentuh wanita atau lelaki lah. Ha? Sentuh wanita Aha. atau lelaki lah. Mana? Yang ada phrase tu. Mana? Yang phrase mana? Tak faham. Jadi bila sentuh wanita tak batal, maknanya lelaki sentuh wanita, wanita sentuh lelaki. Sama lah sebenarnya. Sama je. Dia both side. Cuma masalah sekali, masalah kita yang dengan nafsu tadi di-define. Dengan nafsu, tanpa nafsu dan sebagainya. Jadi kalau dengan nafsu tadi tu, actually kalau ikut Ahmad dengan Malik, tak kira siapa yang kita pegang. Mak kita sendiri pun kita pegang, kalau ada nafsu dan batal. Dia bukan tengok mahram tak mahram. Ada nafsu je batal. Bahasa Melayu tak tahu, bahasa Arab dia. Kata kalau dia kata nak kelas, nak belajar boleh tak ke buku tu? Ha? Cakap best dia, bagi yang tu. Boleh ajar, tapi tak ada insya-Allah nanti tengok macam mana. Ada. Saya ada terjemah. Nanti saya cari. Saya tak pasti bahasa Melayu dia ke tidak. Boleh kot. Tengok ni macam mana. Kalau panjang umur lah. Okey. Baik. Faham? Jadi secara tak langsung kita kata konsep berkenaan perkara ni, dia bukan hadis dhaif tu sandaran dia. Para ulama tak ada macam hadis dhaif pakai bersuka hati. Tak buat yang tu. Dia normally akan ada apa tau? Fatwa di kalangan para sahabat yang menyokong hadis tadi, dan dia akan sebut yang tu. Faham tak? Jadi pasal kita ni belajar, kita belajar apa orang kata fake. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh macam tu? Tak tahu kenapa. Itu sebab kenapa kita masalah. Kerana dia kata kita belajar fake perbandingan dan sebagainya, kita ada masalah, kita open. Pasal apa? Kita tahu benda tu ada rujukan ke mana, kenapa dia berbalah, kenapa mereka tak setuju dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu kita terbeza. Sebab kenapa kita kata lebih terbuka. Orang-orang yang tak belajar fake perbandingan, dia masalah sikit. Dia akan timbul masalah dia mazhab dia je betul. Itu masalah. Kalau kita belajar fake perbandingan, dia akan nampak macam mana dalil itu dibahaskan, berapa dalil yang ada dalam tajuk tu. Kalau dia katakan 5 hadis. Okey, apa perbezaan 5 hadis tadi? Kenapa para ulama kata A atau B atau C? Sebab berdasar 5 hadis tadi. Bila contoh macam para ulama buat fake perbandingan, dia kata contoh macam bab apa untuk air mustakmal tak mustakmal. Dia datang bawa dekat 5, 6, 7 hadis untuk bahaskan tajuk tu. Dia akan datang bawakan semua hadis dalam bab, bincangkan. Baru betul. Jika tidak, satu hadis you pegang. Inilah hadis yang aku pegang sampai mati. Ya, padahal ada hadis lain. Relax lah. Faham? Jadi secara tak langsung kita tahu perbezaan para ulama berkenaan dengan dalil-dalil dan sebagainya. Tapi mereka takkan buat hadis dhaif untuk jadi sandaran. Macam Imam Nawawi rahimahullah, dia kumpulkan hadis 40. Ada hadis dhaif tentang hadis 40. Tapi dia kata apa? Dia kata aku kumpulkan hadis 40 ni bukan kerana hadis tu. Faham tak? Dia buat perangai, dia buat satu kerja, usaha kumpulkan 40 hadis berkenaan asas-asas Islam. Tapi dia tak kata aku kumpul kerana sabda Nabi SAW. Bahkan dia terangkan pula, dia kata hadis tentang hadis kumpul hadis 40 ni semua dhaif. Bahkan banyak jalan periwayatan bukan makin kuat, makin lemah, makin jatuh. Pasal ini pembohong. Disebutkan riwayat daripada orang yang tuduh pembohong. Yang ini penipu, yang ini semua sekali teruk. So, jadi tak ada hadis yang sahih berkenaan dengan kumpulkan hadis 40 untuk umat. Maksud dia lafaz bunyi man hafizha an ummati arba'ina haditha. Mana baca kumpulkan 40 hadis bagi pihak umatku, maka Allah Taala beri dia syurga. Hadis itu dhaif. Dhaif dan teruk dhaif, tak boleh pakai. So Imam Nawawi buat kerja kumpulkan hadis 40, dia tak berdasarkan hadis itu. Faham tak? Dia berkata aku kan kumpul kerana hadis tu. Membuka kerja para ulama apa? Beramal dengan hadis dhaif, dia tak buat. Tapi kadang kata ada fatwa para ulama, para sahabat dan sebagainya, ambil numbers tertentu dan sebagainya. Dia buatnya itulah. Bukan sebab hadis berkenaan, tapi kerana apa? Kerana fatwa di kalangan ulama terdahulu. Clear Okay. Macam mana kita pastikan dia punya wording tu tak silap? Itu sebab kenapa kita kata kita sekarang alhamdulillah zaman kita ni apa hadis-hadis yang sahih tadi telah tertulis, dikarang, dihimpunkan, diletakkan dalam satu kitab dan sebagainya. Tak macam zaman dulu. Zaman dulu nak pastikan payah. Zaman sekarang ni actually dengan apa reference macam tadi kan kita buka tadi kan. Kita boleh buka hadis tadi dengan program software tadi kan. Kita boleh bandingkan lafaz A dengan B, C dengan D. Nampak? Kan tadi Bukhari letak atas, kan bawah tu Muslim, boleh tukar pada Tirmizi, tukar pada sekian supaya dapat kita bandingkan. Ini zaman kita lain. Benda tu dah ada, tak susah sangat. Dia ada reference. Jadi orang menipu pun sebenarnya boleh kita faham. Boleh baca hadis tu tipu, nampak macam tipu je kan. Boleh faham sebenarnya. Kadang dia kata kita biasa dengar. Kita cari seorang apa Habib, apa tak nama Habib.
Dia baca hadis. Dia baca hadis tak cukup. Ketika dia baca hadis Nabi SAW, kan dia baca hadis berkenaan 3 orang sahabat Nabi, jumpa isteri Nabi, tanya ibadat Nabi. Kan kita dengarkan hadis tu kan? Semua orang dengar. Okey, bila dilafazkan hadis berkenaan dibacakan, dia try nak perjelaskan hadis tersebut. Tapi ketika dia bacakan hadis berkenaan, lafaz dia salah. Sebab apa? Sebab dia baca contoh macam dia kata apa? Nabi kata, inni la akhsyakum wa atqakum ilallah. Aku orang paling takut dan di kalangan kamu dan paling takwa di kalangan kamu kepada Allah Taala. La akhsyakum wa atqakum ilallah. Tapi walakinni, tapi aku asum aku puasa tapi aku buka. Dia hilang perkataan kat situ. Ada dia terlari sikit. Aku paling ada benda tadi disebut salah. Saya baca, saya dengar. Kita biasakan kita sebab kita kena dengar lah tu belajar kita hadis. Supaya kita tahu lafaz hadis yang sahih macam mana. Ha? Specialize lah. Itu kan specialize pun. Biasakan. It's actually not about ni. Kita kata macam, kalau saya kata akak pernah belajar lagu Baba Black Sheep, Have You Any Wool? Contohnya lah, pernah belajar. Okay. Katakan akak dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lepas tu ada orang nyanyi lain daripada akak biasa dengar. Akak akan detect tak? Sebab akak biasa dengar. Bukan akak specialize dalam lagu Baba Black Sheep. Betul tak? You actually specialize dalam lagu-lagu kanak-kanak dalam tadika. Saya actually biasa dengar. Even actually bukan ni, rhythm pun. Kan bila orang tarik suara kan, nyanyi lagu nyanyi sekian, tapi bunyi dia pelik sikit, dia tone tu lari. Kita cakap, larilah tone dia. Kan? Faham tak? Benda tu tadi sebab apa? Biasa dengar. Sebab kenapa kita belajar hadis dan sebagainya, untuk biasakan dengar. So kita tahu hadis Nabi yang sebenar macam mana bunyi dia. Faham tak? So dia keep on going dengar dan sebagainya, kita alhamdulillah, kita akan selamat lah. Kita kata jarang-jarang dengar dan dia macam orang tu kata hadis, entah tidak, dia tipu. Memang salah lah. Kan? Jadi actually meaning Al-Quran atau meaning hadis Nabi SAW, biasakan dengar dan kita akan silap. Contoh macam akak, kalau saya kata akak hafal tak surah Al-Falaq? Kita hafal. Okay. Tak hafal. Tapi kalau orang baca salah, boleh terperasan tak? Pasal biasa dengar. Sebenarnya biasa dengar. Biasakan dengar hadis Nabi yang sahih dan anda akan dapat tahu sebenarnya actually orang tu sebab baca tu lari ke tidak. Faham? Okay. Tapi Ustaz, kan kita tengok siapa macam daripada Muslim, Ali, contoh macam ni kak. Okay, ini contoh saya bagi kak. Macam ni Syawal. Ini dalam Bukhari tau. Kan kita belajar berkenaan dengan permulaan wahyu tu. Saya bagi tahu dah dalam tajuk ni. Okey, kan Nabi SAW bila dapat wahyu first dan Gua Hira. The second one is actually ketika mana dia berjalan, Jibril datang bagi pada dia wahyu. Second time dia balik rumah, turunlah wahyu yang berikutnya, surah Al-Mudaththir. Okey. In between wahyu pertama sampai wahyu kedua, actually tempoh yang panjang. Waraqah bin Nawfal mati dan sebagainya, Nabi tak dapat apa benda lepas tu. So jadi tempoh yang panjang tadi Nabi sedih. Okey, sedih macam mana? Okey, tengok sini. Ni dalam Bukhari, hadis nombor 6982. Okey. Dalam hadis ni dia kata apa? Okey, dia kata wa fataral wahyu. Mana dia kata apa? Dia kata ni kan, dia kata lepas Nabi jumpa Waraqah dan Waraqah bin Nawfal kata, alangkah baiknya kalau aku kuat ketika mana engkau apa, aku yang baiknya aku kuat, aku bantu engkau sungguh-sungguh. Alangkah baiknya aku hidup ketika engkau halau engkau. Betul kan Nabi kata, adakah mereka akan halau aku? Nabi kata tak pernah datang seorang lelaki datang bawa apa yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Okey, lepas tu kan Waraqah bin Nawfal tak lama lepas tu Waraqah bin Nawfal pun mati. Okey, wa fatarul wahyu, dan lepas tu putuslah wahyu. Fatratan, satu tempoh, hatta sehingga hazinan Nabi SAW, bersedih Nabi SAW. Ini betul lah ni. Fima balagana, pada apa yang sampai kepada kami, huznan, satu kesedihan, ghada minhu miraran, yang membawa dia berkali-kali, kay yataradda min ru'usi syawakil jibal, agar untuk dia melemparkan diri dia, terjun daripada puncak bukit-bukit Gunung Ganang. Maksud dia sedih sampai nak terjun daripada bukit. Actually lafaz ni fima balagana, siapa yang cakap pada ikut yang apa sampai pada kami? Ini Az-Zuhri cakap. Kalau orang tak belajar hadis, dia tahu bahawa ini sebenarnya bukan daripada kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita ceritakan hadis ni Aisyah. Tapi yang lafaz fima balagana ni siapa?
Ngikut apa? Mana? Nabi sedih. Fine. Ikut apa yang sampai pada kami, kesedihan dia, sehingga membawa dia nak terjun di atas bukit, nak bunuh diri. Okay, the wording of Nabi nak bunuh diri. Can you accept that? Kan dia ni lahir dalam keadaan yatim, tak ada tempat bergantung sebagainya. Allah Ta'ala latih dia, cukup latihan, jadikan dia ni tak ada tempat bergantungan. So apa nak jadikan dia kuat? Tiba-tiba satu hari dapat jadi nak terjun atas bukit. Kan? How can? Bahkan berkaitan benda tu belum lagi tentangan kaum dia timbul. Tiba-tiba orang cerita, tengok macam orang Kristian, dia ambil kisah ni, tengok. Dia kata dalam Bukhari telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba nak bunuh diri. Akan dia jawab apa? Kalau tak belajar hadis, dia tak tahu bahawa fi mamalawana ni ikut apa sampai pada kami. Siapa yang cakap ni? Mana Nabi sampai pada mana sedih, mengikut apa sampai pada kami sedih Nabi tu? Mengikut apa? Siapa kami tu? Ini kata nak bukan kata-kata Aisyah. Kali awal tu Aisyah yang cerita. Aisyah kata Nabi dapat wahyu macam mana sebagainya kan. Jumpa Waraqah bin Nawfal, Nabi Aisyah cerita. Yang sekarang ni yang dalam ikut Nabi sedih ni bila wahyu putus, ikut apa sampai pada kami? Dia sebut macam tu kan. Siapa kami tu? Bila sebut balik, cek balik. Rupanya Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis berkenaan, dia kata ikut apa sampai pada kami. Dia tak kata ikut apa sampai daripada kami melalui sampai Aisyah, sampai Rasulullah. Tak ada. Maksud dia dapat daripada apa? Orang kata. Tak tahu siapa. Dia putus. Dalam kisah hadis tadi, kisah yang panjang tadi betul, tapi tengah-tengah tu diselitkan kisah yang tak sahih. Tak sahih, jadi tak boleh pakai. Even tu dalam Bukhari. Akan tak boleh kata Nabi telah cuba bunuh diri berdasarkan dalil baca hadis ni. Salah. Sebab dalam hadis berkenaan, kata-kata ikut apa sampai pada kami tu Az-Zuhri kata. Yang mana benda berkenaan, dia cakap ikut apa sampai pada kami. It's actually have reached me. Reach us. That. Maksudnya reach us. From whom? From who? Daripada siapa? Benda tu kena tanya. Kalau tak tanya, ada masalah. Akak kata sekat Bukhari saja reference, dan timbul masalah orang-orang yang salah faham. Kerana hadis Nabi SAW dia salah faham. Sebab masalah kita reference tadi kena tahu. Ada tengah-tengah. Pasal tengah-tengah hadis tadi, kadang-kadang ada perawi hadis tu datangkan dengan pentafsiran, sebutan, penjelasan dan sebagainya, intermingle tengah-tengah tu. Kita tak ada klaus. Zaman dulu mana tulis pakai klaus. Tapi orang belajar hadis dia tahu. Sebab siapa yang cakap ni? Kan soalan dia. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak belajar, kita kata siapa yang cakap ni? Kan Nabi terjun di atas bukit. Kan soalan kita tanya. Kalau kita katakan orang atas Bukhari saya nama, tak. Sebab apa pembiasaan. Macam kita belajar, macam sebab kita tahu sekarang ni akak faham. Oh, kisah Nabi nak terjun di bukit tadi, walaupun dalam Bukhari, tapi tak sahih. Sebab perawi itu kata ikut apa sampai pada kami. Dia tak kata daripada siapa. Pasal syarat hadis sahih 5. Apa? Bercantum sanad. Perawi dia sahih, siqah, adil, sama, dhabit, hafalan kuat. Hadis tak bentangan dengan hadis lebih kuat, lebih ramai atau kuat daripada dia. Hadis tak ada kecacatan yang tersembunyi. Nampak ni? Sekarang ni yang kata-kata ikut apa sampai pada kami, first tak lepas dah. Apa? Sanad bercantum. Pasal dia putus daripada apa? Daripada asas yang pertama kepada Rasulullah tu straight. Daripada Hasan Al-Basri, daripada Az-Zuhri tadi, dia straight pada Nabi punya kisah. Mana boleh? Yang lain semua cantum. Satu tu masalah tu. Faham? So, jadi contoh macam ni kita kata reference kepada Bukhari saja semata-mata tak memadai. Pasal kena belajar. Mana kita kata betul, tapi ustaz masa tak cukup. Itu kita kata. Itu sebab manusia ni satu benda kita sering bincangkan, jangan cepat melalui takdir. Maksudnya takdir kita tahu apa jadi apa pada masa kita akan datang. Esok dapat apa tak tahu. Tetapi kita awal tak belajar lagi dah apa? Tak apalah, saya dah tak larat dah ustaz. Kan macam nak hafal Quran, kita galakkan hafal Quran dan sebagainya. Kemudian ada orang kata macam, yelah ustaz, tapi orang muda bolehlah saya ni. Kan, dia tak tahu besok dapat apa. Macam inilah, nak dapat bekas ni, kena pergi tempat sikit. Kita ada laluan dia. Macam nak belajar, nak ilmu kena belajar. Nak makan kena masak nasi, kena keluar. Jadi dia tak boleh macam, aku nak makan, dia diam. Kan, tak boleh. Kenalah keluar. Kalau ada nasi, kena masak. Maksudnya nak berjaya makan nasi belum tentu. Letak-letak nasi kan, masak-masak, tiba-tiba ada cicak terjun dalam tu, dan tak makan. Atau masak-masak hangit, terbakar terus, dan tak makan. Maksud dia buat usaha kena. So sekarang macam effort kita buat. Kadang-kadang orang tak buat effort lagi, tapi bila awal lagi apa, dia pangkah. Dia kata apa? Ustaz nak belajar hadis ni, ustaz kata payahlah pula. Belajarlah dulu. Apa di outcome, tunggu kemudian. Tak berjaya kita belajar, tak faham pun, pahala dapat. Apa masalah dia? Betul tak?
So kita tak lose anything. You don't lose anything. Pasal kita menyusuri jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk ke syurga. So kita nak jalan ke syurga, so Allah Ta'ala bagi jalan ke syurga dengan cara belajar dulu. So actually benda tu kena kita tahu macam penjelasan hadis-hadis ni, hadis-hadis yang sahih dan dhaif ni, jadi satu ilmu yang khas yang mesti diketahui. Dan masalah kita dalam masyarakat kita, banyak orang suka pakai hadis dhaif. Yang sedangkan para hadis dhaif tu, saya kata para ulama tak pakai pun. They don't use the hadis dhaif untuk pakai dalam amalan. Atau dia buat satu perkara, dia kata kerana hadis dhaif ada. Tak ada, takkan cakap yang tu. Kerana ada hadis dhaif yang menyokong, tak ada. Kalau dia kata dia buat pasal fiqhiyah, kerana apa? Kerana fatwa para sahabat yang seiring dengan hadis dhaif tersebut. Dan baru dia dilaksanakan. Jadi kata ada possibility hadis tu kuat sebab perbuatan para sahabat. Ada possibility. So dia menyokong perbuatan para sahabat tadi. Para sahabat menyokong hadis berkenaan, menguatkan hadis tersebut. Mana daripada putus atau tak sampai kepada apa? Ia benar daripada Rasulullah SAW. Itu je. Sebab itu dia possibility is there. So dia pakai. Walaupun sanad hadis dhaif, possibility is there, dan jalan. Faham Okey. Pendalilan dengan hadis dhaif. Setengah orang jahil menyangka dibolehkan berhujah dengan hadis-hadis yang dhaif secara mutlak. Some people kata hadis dhaif tu pakai je secara mutlak. Kan, as long as hadis. As long as hadis. Mereka mendalilkan dengan kata-kata sebagian ahli ilmu dalam bab ini. Memang ada ahli ilmu, sebagian ahli ilmu. Mungkin ilmu Ikatan Ulama Muda UMNO tu. Ilmu tu maksudnya ilmu, ahli ilmu ni ulama lah, ulama-ulama hadis. Yang dikata ulama fiqh yang mengatakan boleh pakai. Tapi sebenarnya dan pastinya ini yang dikatakan boleh pakai tadi adalah daripada dua aspek. Apa dia? Pertama, ini bukanlah secara mutlak di sisi para imam yang mahir. Bahkan ulama-ulama macam saya kata tadi, Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika dikumpulkan hadis yang dhaif, dikumpulkan hadis 40 hadis kan, dia dah kata awal, dimulai awal buku dia kata apa? Aku bukan kumpulkan hadis 40 ni kerana hadis yang dhaif ni. Dia tak cakap kerana aku buat kerana hadis, tak ada. Dia tak buat yang tu. Bahkan dikumpulkan bukan kerana hadis dhaif berkenaan. Dikumpulkan kerana nak kumpulkan. Kenapa jumlah? Pasal ada para ulama sebelum dia buat 40 hadis. Dia macam tu. Dia actually dia buat benda berkenaan kerana bukan kerana hadis yang dhaif tadi. Faham tak? Matan hadis dhaif tadi kadang-kadang benda tu datang dengan itulah perawi dia tersilap, penipu dan sebagainya. Benda tu datang. Tapi oleh kerana datang dengan sanad, maka kita boleh check. Kalau datang tanpa sanad dia masalah. Betul tak? Kalau datang tanpa sanad lagi masalah. Dan datang dengan sanad it's actually mudah. Dan para ulama, contoh macam dalam kes-kes sejarah ke atau kisah-kisah sirah, mereka letakkan syarat, mesti letakkan sanad. Pasal siapa letak sanad, dia telah lepaskan diri dia. Tu Imam Tabari, Imam Qurtubi, Imam Tabari contohnya, bila letak tarikh Tabari dan sebagainya, ataupun letakkan tafsir Tabari. Dalam tafsir kadang-kadang ada kisah Syiah dan sebagainya. Tapi dah sanad dah ada. So bagi orang yang belajar, dia tak ada masalah, dia baca, tak boleh pakai ni. Sebab apa? Jumpa dah. Sebab dia letakkan berkenaan dengan keseluruhan apa yang dia dengar daripada guru dia. Dia letak kat situ. Apa yang berkaitan dengan ayat yang dia tafsirkan. Walaupun ada yang sahih, ada yang dhaif, dia letakkan semua sekali. Atas dasar apa, keseluruhan apa yang dia dengar. Tapi dia letakkan daripada siapa? Daripada Rasulullah. Itulah sebabnya kenapa orang awam dia actually mazhab dia mufti. Tahu? Mazhab mufti, bukan mazhab Syafi'i. Orang kat Malaysia pun cakap mazhab Syafi'i bukan mazhab Syafi'i, mazhab mufti. Apa mufti kata ya, itulah dia. Dan actually upgrade yourself. If you don't want to become detained by this ikatan tadi, dan belajarlah until you know. Dan belajar tapi bukan mesti semua. Contoh macam benda yang kita tak tahu, contoh macam bab wuduk saja, belajar bab wuduk saja. Dan orang tu bila dia mahir bab wuduk kan, tahu semua dalil berkenaan wuduk, berkenaan sekian, maka dia berhak dan layak untuk menerangkan perkara tersebut. Bukan semestinya dia kena habis semua khatam, semua baru sampaikan. Dan para sahabat Nabi SAW yang Nabi hantar, tak cukup umur pun lagi, umur 17 tahun, 16 tahun pergi belajar, mengajar di Madinah. Wahyu tak habis turun lagi tau. Kan Nabi terima wahyu tak habis turun lagi. Tapi belum lagi wahyu turun, Nabi dah hantar dah pergi mengajar. Tahu tak benda ni? Macam Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah untuk jadi guru di Madinah. Quran dah habis ke soalan? Tak habis lagi. Dia habis kursus dengan Nabi ke? Kursus dia ambil diploma ke, ijazah ke, dah ambil? Habis? Tak. Apa yang ada pada dia, Nabi hantar ikut apa yang ada pada dia, cukup dah. Maksudnya kita, apa yang kita belajar, kita sebut. Apa yang tak kita belajar, jangan masuk campur, tu je lah.
Apa kita belajar dan kita berhak, layak untuk kita bercakap. Apa bukan kita belajar dan tak payah cakap. Jadi memang keseluruhan kita kata memang orang awam biasa, memang kita kata bila belajar kitab macam kitab tafsir Ibn Katsir, yang kita belajar tu ringkasan. Yang actually original dia datangkan dengan sanad hadatsani akhbarani hadatsana akhbarana, kan, menpanjang sanad barulah sabda Nabi. Kalau orang belajar ilmu hadis dan sebagainya, dia baca dia gembira, happy. Sedang kan dapat tengok di mana siapa-siapa orang-orang tu, siapa yang dikatakan sekian, dia dapat tengok. Tapi orang tak belajar, dia dah macam blur panjangnya, ujung tu dah lah, kan. Alangkah kita sekarang ni pun, contoh macam orang tanya soalan pada saya tak suka cakap boleh tidak, betul tak? Kamu tanya, Ustaz boleh ke tidak? Saya macam tak ada kan, okey, tak boleh. Boleh. Tak boleh. Boleh. Itu bukan perangai saya. Perangai saya biasanya saya akan bagi tahu apa benda tu daripada A sampai Z. Okey, kenapa? Sebab supaya kalau dia kata ustaz-ustaz tak ada pun lepas ni, anda yang mendengar jawapan berkenaan tahu sumber di mana. Bukannya sebab ustaz cakap. Pasal kita nak letak orang ada mazhab Ustaz Adli, Ustaz Kariman. Tak serius. Ada orang kadang-kadang dia dengar ustaz ni kata, tapi Ustaz Adli kata. Soalan kan senang, soalan. Kalau saya kata kalau Allah Rasulullah, ambil lah. Kalau saya kata ikut pendapat saya sendiri, jangan pakai. Mana boleh macam tu? Pasal kalau saya kata ini pendapat saya, kadang sebut perangai cinta elok. Faham tak? Kadang-kadang orang tu dia datangkan fatwa-fatwa pelik-pelik dan sebagainya. Kadang-kadang ustaz mana-mana lah, ustaz. Kadang-kadang benda tu macam kita kata actually bertentangan langsung dengan nas hadis Nabi. Tapi oleh kerana the sake of argument, orang tu macam boleh berhujah lagi. Sedangkan dalil datang dah, stop. When dalil datang, berhenti, jangan cakap dah. Pasal tidak ada kerja kita untuk datang dalil, kita start bahas lagi. Faham tak? Jadi perbuatan kita tu macam benda tak bercakap, kita cakap. Benda tak tahu, kita beritahu juga. Kita bahaskan. Tak guna. Faham tak? Ya. Ustaz, saya kena tanya Ustaz. Dulu Ustaz ada cerita pasal hadis yang pasal mimpi Rasulullah kan. Terus? Okey, Ustaz kata dalam hadis tu saya dah baca lah, setan tak boleh nak imitate Rasulullah. Okay. So yang Ustaz continue, Ustaz kata kalau kita mimpi Rasulullah, kita tak tahu monitor dia, so kemungkinan besar itu setan kacau kan. Hari tu ada seorang hamba Allah ni, dia kata, mana boleh kata macam tu? Itu apa ajaran Ustaz? Ada hadis yang mengatakan kita boleh mimpi Rasulullah. Betul. So saya cakap pada zaman Rasulullah memang benar lah kot, sebab sahabat dia semua kenal. So tapi saya tak pandai nak bahas. Tapi dua-dua hadis dia original dia sama. Tak, actually tu sebab dia kata dekat sini. Barang siapa Nabi kata man ra'ani fi faqad ra'ani fa inna syaitan la yamasalubi. Barang siapa mimpi jumpa aku, maka memang dia jumpa aku. Kerana syaitan tak menyerupaiku. Soalan tu simple je kan. Bila kita kata syaitan tak boleh menyerupai, bukan tak boleh mengaku dia aku. Itu yang I cuba. Actually pasal kadang kata point dia kata kenal Rasulullah SAW. Rupa siapa? Kening panjang mana? Okey, kening tapi tebal. Bercantum tebal sungguh ke nipis sikit? Macam mana? Actually bila sebut orang, setiap manusia ni, ada seorang kawan saya, dia ni Syed. Bukan Syed Syam yang akan datang ni. Ada Syed seorang lagi. Okey. Cerita dia debat dengan saya sesungguh ni. Mana boleh? Mesti boleh. Saya kata la ilaha illallah wa la syarikalah. Kalau ya sahih, alhamdulillah. Kalau bukan, kita tahu. Kita ada confirmation. Dengan sebab itu kalau manusia ni kan, ada amalan tambahan pula macam nak jumpa Nabi. Then how can? Siapa jaminan kepada kita kalau buat berkenaan akan datang jumpa Nabi SAW? Pasal guru tarikat amalkan. Ini actually problem dekat situ. Pasal ada orang buat konon jadi. Soalan kita tanya sekarang, macam contoh macam orang mengamalkan apa yang orang tu amalkan apa yang ala ada qasidah tu, dia amalkan, Nabi pegang badan dia kemudian tiba sembuh. Soalan siapa yang pegang? Dia ke Nabi? Soalan. That's the question besar kita. Pasal kita kata soalan, kita kata boleh jumpa. Betul. Siapa yang boleh jumpa? Siapa yang boleh jumpa? Kalau kita kenal Rasulullah, kita kata Rasulullah. Siapa yang clarify kita tu Rasulullah? Simple je. Tak perlu kita pasal kita kata hadis itu sahih. Sekarang baca betul-betul apa makna meaning dia. Dan para ulama kata apa? Macam Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya mengatakan benda ni untuk sahabat Nabi saja. Sebab ada lafaz datang man minkum ra'ani. Siapa dengan kamu lihat jumpa aku, mimpi aku. Mana rupa Rasulullah sajalah kan. Itu kita ada macam pasal dia orang tahu rupa Rasulullah macam mana. Kalau dia datang handsome, dia semua kan. Dia pakai apa? Pakai pasal macam Dr. Hisam ke macam mana? Actually kita tahu betul-betul faham. Bila kata janggut Nabi. Bila saya kata silah,
kulit putih merah. Can you define ni putih merah macam mana? Putih ke merah-merahan? Macam saya ke? Macam ni ke? Macam siapa soalan? There's a question there. Pada manusia ni ada dia punya kulit dia tadi, ada yang ke kuning-kuning sikit, ada orang ke merah-merah sikit. Berapa kadar merah dia? You cannot define, faham tak? Macam saya kata, kalau jumpa, cakap dengan orang tu kan, orang yang kata tu, cakap dengan dia, manusia perlu contoh. Perlu contoh untuk tahu siapa yang dia jumpa. Cakap dengan kawan kakak tu. Contohnya kalau kata dengan dia, akak kata dengan dia, semalam saya mimpi jumpa atuk awak. Dan kakak tak pernah jumpa atuk dia, jumpa macam mana? Atuk awak kata bla bla bla. Okey, anyway lah. Okey, atuk awak cakap, kita bagi tahu macam tu. Lepas tu dia kata, macam mana awak tahu rupa atuk saya? Saya agak-agak je. Kan rupa awak macam ni dan sebagainya. Pasal actually kadang-kadang manusia ni ada one descendant tapi rupa tak serupa. Contoh saya pernah kena ke orang, saya kata nak ajar kan, saya kata macam ni. Pergi dekat pasar Taman Tun, adik saya sampai. Pergi ambil adik saya. Lepas tu dia pakai baju merah. Kebetulan hari tu semua orang pakai baju merah. Lepas tu dia pun telefon, "Ustaz, adik ustaz ni rupa ustaz ke?" Dia kata tak. Saya kata rupa atuk saya. Saya sebut atuk saya, nampak tak muka? Bila saya sebut, adik saya rupa atuk saya, nampak tak muka? Atuk saya lupa apik. Atuk ustaz rupa siapa? Atuk saya rupa atuk saya lah. Bila saya sebut itu, nampak muka tak? Tak nampak kan? Saya sebut je, atuk saya rupa Perdana Menteri Malaysia. Tu nampak muka kan? Kemudian kurus sikit. Kemudian kulit dia gelap sikit. Saya adding kan, rambut dia kerenteng. Saya add benda berkenaan, orang tu boleh terus nampak tak saya tu. Sebab apa? Sebab contoh, manusia perlu contoh. Itu masalah dia. Handsome macam mana? Handsome pakai macam artis barat ke? Macam apa? Brad Pitt ke? Soalan, handsome gaya siapa? Tak kena faham. Bila orang tu sebut itu, handsome gaya siapa? Saya bertekak dengan kawan saya tu. Budak dia kata boleh. In the end, lepas berapa kali saya jumpa saya kan, dia kata betul lah, entah cakap tak boleh kata. Jadi pasal kata saya tak boleh paksa. Pasal benda berkenaan dia degil, dia kata nak jumpa. Boleh jumpa pula. Siapa jamin kata kalau berselawat sekian 100 boleh jumpa? Siapa jamin? Siapa jamin bukan datang syaitan? Alang kita tengah solat pun syaitan boleh masuk. Ini kan pula tengah tidur. Tengah tidur tak ada, syaitan nak masuk. Siapa kata? Tengah solat, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca kursi lagi. Syaitan boleh kocak-kocak lagi kepala kita. Kan kita macam tu. Tiba-tiba tak mimpi tadi. Dah wuduk dah ustaz. Tak. Kan dah kena pula syaitan kacau. Dah selawat dah ustaz. Tak. Takkan kot. Kan? Be fair lah. Jangan buat lawak. Kadang-kadang cakap macam ni tu orang kata saya insult. Tapi seriously. Kan bila saya buat contoh macam ni, kalau semayang pun syaitan masuk kacau lagi. Tengah buat benda baik, tengah belajar pun boleh lagi. Kan? Boleh lagi orang niat jahat dan sebagainya. Bukan sini, tempat lain. Okey. Maksud dia masih lagi ada intention yang tak elok. Ini kan pula time tengah-tengah kita mimpi. Yang mana tu sebab kenapa kita umat Muslim tadi, mukmin, para sahabat Nabi SAW, diorang pun takut-takut berkenaan dengan apa yang Nabi jamin. Ada orang yang Nabi jamin untuk syurga, nak mati tu boleh nangis, takut. Kita ni tak ada benda, adalah jaminan untuk kita. Kita boleh jumpa Nabi SAW. Seriously. Kan siapa jamin? Siapa beri assurance? Suara siapa? Ke dia kata dia mengaku aku Nabi? Saying aku Nabi tadi, Musailamah kadzab kata dia Nabi. Kan? Dia macam Ayah Pin kata dia Ayah Pin Tuhan straight. Kan? Saya lah reka agama ni. Saya turunkan ni. Kerajaan saya kat langit. Kan? Lepas tu ada lagi apa? Macam Rasul Kahak. Dia mengaku dia Rasul kan? Apa kata tidak? Boleh jadi betul? Boleh jadi betul. Ada? Boleh. Boleh jadi betul. Tak gila. Kita datang hadis Nabi. Kumpulkan semua dalil tadi. Letakkan teks keseluruhan. Dan baru bincang. Kalau setakat baca satu hadis tu, Nabi kata boleh lihat. Baca ujung dia. Syaitan tak boleh menyerupai aku. Tak boleh menyerupai, bukan dia mengaku dia aku. Untuk kata admitting, mana dia kata dia buat confession, I am the prophet. Cakap bahasa Maghrib pula. Kan? I am the prophet of Islam, bla 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 bla. Oh, cakap Maghrib pula. Kan? Hebatnya ni. Kan? Mana kita boleh. Mana rupa tadi tak boleh jadi tajuk. Mana atuk saya pun tak pernah. Saya sendiri tak tahu atuk saya rupa macam mana. Pasal ni lah, pasal bapak saya, dia lahir, bapak dia dah putih dah janggut. Macam ni, atuk saya dulu, bapak dia umur dia panjang umur dia. Dia kahwin pertama, dia kahwin isteri pertama, dapat anak, isteri dia mati, anak-anak dia semua mati, dia hidup lagi. Dia kahwin nak nombor 2. Betul dia ketika tua tu, bapak saya lahir, bapak dia tua.
Okay. Saya sekali tak tahu tengok muka atuk saya. Tak tahu rupa pula bapak saya rupa macam mana. Tak rupa ini ke? Tak rupa ini ke? Kan? Dalam keluarga kita, family kita pun kita macam was-was mana satu. Entah-entah dalam mimpi pernah jumpa. Mana tahu. Tapi Rasulullah kan, takkanlah kita nak main-main kot. Tak boleh menyerupai. Bukan tak boleh mengaku dia aku. Dia boleh mengaku lah. Mengaku actually admitting. Sampai sekarang tu saya kata manusia mengaku jadi Rasul tak pernah kena petir pun. Kan betul tak? Elok je kena tangkap. Kalau kat Indonesia tu masuk penjara lagi. Tu ingat apa Kiai Amin Jamaluddin. Dia kata Indonesia ni paling hebat. Polis tu paling hebat di dunia. Bila tangkap satu malaikat, 2 nabi ke 3 nabi masuk penjara. All of them is admitting become a prophet. All of them. Tak kena petir pun. Tak ada kata aku Rasulullah pong kena petir. Tak ada siapa kan buat. Syaitan takkan boleh menyerupai. Mengaku boleh. Mengaku boleh, tak ada masalah. Actually, tu sebab kenapa yatamassal dengan ya'tarifu atau yukiru. Ada belajar bahasa Arab. Tu belajar huwa mahum tak jumpa tu. Kan? Huwa mahum. I rasa benda ni macam ni. Sedangkan dia belajar huwa mahum saja. Tak kena lah. Kan? Belajar bahasa Arab, you are actually good. Tapi problem sekarang ni, apa dia punya meaning hadis tadi. Dan jadi macam mana application dia. Macam zaman kita sekarang ni dengan application jumpa Nabi tadi, macam-macam zikir baru datang. Dan actually problem kat situ. Syariat tak cukup ke? Yang Nabi ajar tak memadai. Nak kena tambah benda baru. Sedangkan Nabi dah ajar dah. Kita solat itu jalan kita kepada Allah Ta'ala, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Nabi ajar dah jalan-jalan. Jalan, Nabi kata terang. Ini sekarang tiba-tiba datang ada seorang kata, tapi betul lah benda tu. Tapi kan Nabi ajar aku dalam mimpi aku. Tak pening kepala kak? Everybody actually mimpi orang, mimpi Rasulullah SAW. Semua kata dia jumpa Rasulullah. Sesiapa kita nak kata betul? Mungkin non-Muslim pun kata aku jumpa Rasulullah. Dia nak kata, nak macam clarify betul ke tidak? How can you say dia betul ke tidak? Tapi dia kafir. Apa sebab tak boleh pula? Kan? Kalau dia nak dapat hidayah mana tahu? Okay? Jadi asasnya bila orang tu kata ajaran sesat apa, siapa kata jumpa tu ajaran masalah. Siapa kata jumpa tu dia ada masalah. Betul boleh jumpa tapi kenal siapa yang kenal. Para sahabat dia betul boleh kenal pasal dia jumpa Rasulullah. Macam saya kalau saya mati kan. Kemudian tuan-tuan sekalian mimpi, jumpa saya, nampak saya dalam mimpi. Lepas tu, tahu tak muka saya macam mana? Tahulah, apa tak ada muka? Muka ni lah. Mana muka lain dah? Tak ada muka keluar tanduk pula dan sebagainya, gigi taring. Mana boleh? Masih rupa ni juga. Nah, itu yang dalil para ulama kata bahawa roh manusia, rupa dia rupa mana jasad tadi. Pasal dia kata kita manusia ni, rupa roh dia adalah rupa jasad dia. Sebab apa? Hadis Nabi kata tadi. Barang siapa jumpa aku lepas kan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Dia jumpa aku. Kerana syaitan tak boleh menyerupaiku. Bukan tak boleh mengaku dia aku. Pasal admitting to become kan polis orang-orang kan kat jalan raya sekarang ni. Ada apa penyenayah pakai kad polis. Dia mengaku dia polis kan. Admitting mana dia kata dia polis, confession dia polis, tak sebenarnya dia polis. Tipu bawa kad palsu lagi. Maksud dia pengakuan palsu boleh. Masalah sekarang ni menyerupai rupa tu. Takkan ada. So para sahabat dia tahu rupa Rasulullah. Kita ni blur. Kita tahu para ulama karam berkenaan dengan mata Nabi macam mana, kan? Telinga Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana dan sebagainya. Tetapi kadar betul dia banyak mana. Orang kata bermisai. Misai macam mana? Misai macam abang ni macam misai saya. Kan? Kan orang tu ada jambang. Jambang macam mana? Jambang macam actually ada orang tak ada jambang nak jambang. Yang tak ada jambang nak apa? Ada yang ada jambang buang jambang. Okey. Actually janggut macam mana? Panjang macam tu ke? Macam apa sifu gua Cina ke? Macam mana? Kak saya kena tahu. Faham tak? Actually benda tu adalah benda tadi perlukan kepada penjelasan yang detail. Kalau dia kata benda berkenaan masih blur dan bukan itu dia. Faham? Jelas kan? Okey, jadi nanti kita bincang kemudian. Tak sabar lepas lagi pun. Pada hari dhaif. Jadi insya-Allah kita bincang pada minggu depan berkenaan dengan minggu depan ada raya. Belum kan? Belum kan? Okey. Yang ni raya ni masalah. Okey, jadi minggu depan insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan detail berkenaan dengan hadis dhaif ni kalau dipakai macam mana. Mana para ulama kata boleh pakai, yang kata boleh pakai, apa syarat boleh pakai. Okey? Insya-Allah kita bincang kemudian. Ya. Terus. Saya pernah mendapat daripada mutawif, dia kata nak bermimpi nak berjumpa Nabi, ada doa dan ada sembahyang. Itu boleh diamalkan? Tak boleh amal lah. Tu sebab saya kata, siapa yang jamin? Kalau Nabi kata kalau kau nak jumpa aku, kamu buat sekian, dan kita buat. Kalau kata orang A kata macam ni kak, okay. Orang yang cakap tu mungkin seorang tu dia kata dia mimpi macam ni, okay.
Hari ni saya dapat RM50 tepi jalan. Saya keluar rumah pakai baju biru, naik motor FZ, naik sekian-sekian, saya bawa kelajuan sekian-sekian, lintas NKVE. Sampai dekat tepi jalan ni, saya dapat RM50. Okay. Saya pun cakap pada akak, kalau akak nak RM50, akak keluar daripada rumah, kawasan sekian, naik motor FZ, pakai baju biru, akak dapat RM50. Maksudnya saya bagi A, B, C, you do this 5 thing or 3 things, you will get this one. Boleh ke saya ajar akak macam tu? Tak boleh kan? So macam mana orang tu boleh ajar? Contohnya seorang tu buat jadi, dia ada one dia kata, kau buat macam ni juga. How can? Faham tak? Mutawif tu akak kena ingat, dekat Mekah tu banyak ustaz jadi-jadian. Dia bukan segala jadian, ustaz jadi-jadian. Ya, dia jadi pasal dia jual kain kokak tu orang juga. Macam mana? Dia bukan masalah tak boleh pakai kak. Sini. Zaman kita dahulu, kita pakai teks Jawi, bahasa Melayu dan sebagainya, tak erti. Tak ada mungkin ustaz yang boleh terangkan dalam bahasa Arab, tak ramai. Maka kita berpegang dengan buku terbitan Jabatan Agama Islam Johor dan sebagainya, kena macam tu. Tetapi bila kita sekarang ni dah ilmu tidak dimudahkan. Boleh diterangkan daripada bahasa Arab tu direct kepada akak. Apa yang para ulama katakan. Dia actually tak perlu ikut benda berkenaan, pasal perukunan bukan Quran. Perukunan bukan hadis. Pasal boleh jadi ada daripada hadis, boleh dari Quran. Ada juga benda mungkin pendapat mereka sendiri. Bukan mesti. It's not the must. Pasal kalau ikutkan dari situ, dia bukan Imam Syafi'i punya tulis. Yang tulis Imam Syafi'i ke bukan kan? So pasal dia tak ada kaitan untuk kita kena wajib ikut. Yang wajib kita ikut adalah Quran dan Sunnah. Lain daripada itu, kita kata penjelasan tadi kena balik pada para sahabat penjelasan, para tabi'in, para ulama. Bukannya maksud dia bila ustaz-ustaz Malaysia tulis je kena pegang, tak. Tak ada wajib, tidak diwajibkan macam tu. Islam itu bukan terikat dengan Selama ni kita tak pernah dulu, tak ada masa. ya, sekarang ni alhamdulillah ada masa. Then start. Okey? Niat semayang tu dah bagus. Macam mana? Ada macam niat semayang, niat buat amalan. Amalan apa? Semayang hajat. Hajat, sebenarnya hajat. Kita kata itu bagi dia kata bila kita buka, berkali-kali kita tarang kat sini. Pertama, doa yang paling diterima oleh Allah Taala adalah doa daripada hati yang tak lalai. Once kita tak faham doa tu maksud dia apa, dia masalah. Dia masalah. Pasal kita kena tahu apa kita minta. Dan macam hadis tentang solat hajat. Cinta tanah dan hadis tu dhaif, tak ada pakai. Itu sebab Imam Syafi'i pun tak ajar solat hajat. Imam Syafi'i tak ajar solat hajat pada kita. Tapi ada ustaz ajar. Ustaz tu ajar, ustaz tu punya tanggungjawab lah. Tapi asasnya kita bukan beramal macam tu. Mana maksud dia sedap baca bukan masalah. Pasal kita actually sincerity kita dengan Allah Ta'ala tak nak kira. Bukan masalah benda tu mesti orang ni tulis, orang ni tulis. Itu kan alasan kita. Baik, sekejap. Pengumuman kuliah khas pada hari Sabtu 5 Oktober 11.30 pagi, 1 tengah hari, yang dibawa oleh Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang. Alah ustaz selebriti tu. Okay. Ini dengar saya cakap ni marah dia. Okey, tajuk dia akan mentangkanlah sunnah dan amalan di dalam bulan Zulhijjah. Sunnah dan amalan dan bulan Zulhijjah. Maksudnya dia adalah awal Zulhijjah sebenarnya maksudkan 10 awal Zulhijjah. Okey, kemudian kedua, kelas baru Easy and Practice Arabic untuk wanita sahaja. Lelaki jangan ada masuk. Okey. Easy Practice Arabic. Okey, diajar oleh Ustazah Riham Halfawi. Okey. Bahasa dia kan eja bahasa Arab, dia tak ni, eja bahasa Melayu. Okey, diajar oleh Ustazah ni daripada Syria. Hari Selasa 9.45 pagi. Okey, Khamis 11 apa ni? Ada banyak 11.110 ni. 11.10 pagi. Mulai 8 Oktober mana minggu depan start. Mana siapa berminat daftar di kaunter Yayasan Taklim. Mana untuk kelas mana dia akan ajar train untuk berbahas dan juga bersembang dalam bahasa Arab. Kalau kita kan tak biasa kan. Sebab kena cikgu bahasa Inggeris datang mengajar kan. Baru merasai praktis bahasa Inggeris. Jadi macam bahasa Arab. Jelas Okay, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Ya? Ya saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.